Okay, good afternoon. Testing, boleh dengar? Hai, sir. Ya, Hai, semua orang sir. sama juga. Semua orang type ibu nama dengan nombor pelajar sebagai attendance. Ha? Semua orang type. Nanti I save itu. Okay, please all type your full name and your student number as attendance. You type saja, nanti I save. Okay, so today we are second class. Totally we have 66. Wow, now 67 students. Wow, a huge group. 67 students. Okay, so we start now. Okay, you type your name and your staff student number. Okay, can you see this? The slides? Boleh ya? Boleh tengok Boleh, Okay. boleh. Nampak, sir. Nampak. Okay, good. Sekejap, ada orang lagi masuk. Wow, I need to accept all the students. 68, no, 69. Wah, ada lagi ya? 69, 69, 70, 71. Wah, huge class. Okay, suppose you don't have lah, 71 sudah Okay, so today we are second class after the introduction. So today we're talking on the basic environment. Yeah, still got someone come in. Any more? 72, including myself. 72, 72, 73. No more. Okay, supposedly no more. Okay, so we can start the class. So for the environment, I think the basic clear kan? Jelas ke saya kuat lagi ke cukup kuat? Clear Cukup kuat cukup kuat kan? Okay, ada lagi orang masuk. Ayah. 75, 76. Ada lagi? Tak ada lah. But masuk I kena accept, masuk saya kena accept. Tak boleh buat kelas ni. Okay. So basic if you're talking about environmental planning and management, ada lagi lah, baru title je sudah ada lagi masuk. Berapa orang kelas ni 76, 77. Ada lagi ke? Ramainya. Tak ada? Tak ada? Okay. Hopefully tak ada. Sebab for environment, you must understand what is ecosystem. Kan? Kita cakap environmental planning and management. Okay, town planning is part of the environmental planning kan, because we plan for environment. So apa itu environment? Environment itu apa? Siapa nak bagi definition? What is environment? Siapa nak cuba bersuara? Yes, who wants to try? What is environment? Meet 76. Siapa cuba? Who want to try? What is environment based on your understanding? Do not translate alam sekitar, jangan explain. Bukan translation. Ni dia. Something that naturally exists. Something naturally exists is environment. Okay, partly correct, not all. Yeah. Partly saja. Betul sebahagian. Okay, what else? Surrounding, our surrounding, land, surrounding. water. What happen in surrounding? All considered environment. Okay, ada lagi jawapan lain? Tengah tag nama, semua sibuk tag nama. What else? Siapa lagi ada idea lain? What is environment? Okay, Ahmad Fitri dengan Iskandar. Dua-dua ni betul. Natural environment is environment. What is in our surrounding also environment. So environment tu ada apa? Ada physical, ada environment, social, ada social environment, physical environment, and economic environment. Dan semua benda di sekitar kita ini is environment. So bahasa Melayu ni alam sekitar ataupun alam sekeliling kan, alam sekeliling kan. So kita cakap perancangan berkaitan dengan alam sekitar, maksudnya apa? Masa kita merancang our urban and rural ataupun sekarang ni kita cakap plan Malaysia kan. When we plan for the whole nation, the national level ke state level ke regional ke local level, even small area kan, you plan for your housing area ke, plan for your small land ke, plan for your house, for your shop ke, itu semua environment sebenarnya kan. Rumah pun satu environment kan, satu jalan pun satu environment, one housing area pun also environment. So urban planning or urban and country planning or urban and regional planning or national planning ke apa regional planning, semua itu environmental planning.
Kalau you cakap pasal environmental planning, maksudnya you already consider all the aspect lah. Baru nama environmental planning. If you only consider keperluan manusia untuk rumah saja, itu housing planning. Kalau you consider, you hanya perlukan avoid the traffic jam, itu transportation planning saja. So, planning ni patutnya kita sectoral planning ke? Kita patutnya is a comprehensive planning. Mana sudah betul? We supposedly go towards comprehensive planning ke sectoral planning? Yes, any opinion? Kena komprehensif, menyeluruh. Mengapa mesti menyeluruh? Kalau I plan transport saja, you plan commercial saja, you plan housing saja, boleh ke macam tu? Sebab dia bergantung satu sama lain. Contoh kalau jalan tu P2P dia, environment dia tak selamat, jalan tu pun tak boleh. Itu Iskandar. Kalau kita plan satu, yang lain tu mungkin tak capai juga matlamat kan? So boleh ke kita cakap macam ni? Socially sustainability ataupun economical sustainability ataupun physical sustainability saja. Ke kita nak totally sustainability, iaitu kita cakap overall sustainability. Mana satu penting? Overall sustainability kan? Kalau social sustain tapi tak ada duit, sustain ke? Kan? Ataupun cakap economical sustainability tapi orang tak ada duit pun tak boleh kan? Ataupun kita cakap physical sustainability tapi social tak ada banyak masalah social pun tak boleh kan? So sustainability itu mesti dah komprehensif kan? So environmental planning and management maksudnya kita masa merancang bandar, tanggungjawab bandar ke apakah, kita mesti mengambil kira all the aspect kan? Nak mengambil kira semua aspek, adakah kita rasa susah? Manusia punya keupayaan, our ability, whether possible, we know all the things. We know transport, we know social, we know physical, we know engineering, we know law, we can understand the economic system. Everything. Is it possible? One man can do all. Possible ke? Mungkin ke? Satu manusia boleh tahu semua punya. Then you can have a comprehensive planning. Boleh ke? You rasa ada ke manusia macam tu? Hello? Macam tak boleh kan? Manusia pun ada batasan kan? That's why kita ada sectoral planning kan? So engineer dia tahu pasal macam structure engineer, dia tahu structure saja kan? Kalau environmental engineer dia tahu pasal environment je kan? Kalau social planner dia tahu social saja kan? Manusia ada batasan tau. That's why manusia kena faham tau, macam mana di bandai pun dia bukannya the best. That's why ramai ni dia ingat dia the best tau. Arkitek terkenal, dia rasa dia pandai sangat. Engineer terkenal kan, dia ingat dia pandai sangat kan. Okay, sekejap. Sorry, I sudah mula kelas lah. Nanti aku balik. Okay. Hello, boleh dengar kan? Hello, okay? Boleh, sir. Okay, boleh. tadi ada lecturer call saya. Cakap dia saya sudah mula kelas, tak boleh lah. Okay, so kalau kita jangan ingat kita pandai apa dia cakap kan. We are town planner, I'm the best designer, I'm the best designer ke best planner ke apa. Dia ingat dia sombong. Sebenarnya manusia semua ada kelemahan dia, ketidakcukupan dia kan. Manusia ni tak perfect kan. That's why kita kena rendah diri kan. So, environmental planning and management dengan specialization. Okay, sekarang ni satu masalah. Kita nak go for specialization ke? Kita nak for general punya expert? Contohnya, engineer, dia tahu spesifik engineering dia benda. Arkitek, dia tahu sangat pasal design. Kan? Lawyer, dia tahu pasal law. Economic, dia orang tahu economic. Tapi, kalau semua orang pekerja individual, ikut expert dia, siapa nak coordinatekan dia? Supaya kita boleh manage dalam satu keadaan yang paling bagus. Macam mana kita nak buat? Kan? Apa profesional yang paling baik untuk manage semua ni? Siapa dia? Town planner. Yes, bagi saya lah. Tapi town planner pun tak cukup expert. That's why kita perlukan meeting kan, ada kerja kumpulan kan. So that's why masa projek sebenar, all the profession, town planner ke arkitek ke QS ke landscape ke semua orang, dia mesti banyak perbincangan. Kena banyak negotiation, kena banyak tolak ansur, banyak berbahas kan. Sebab apa? Semua orang tak expert. Semua orang hanya rasa dia benda penting tau. Landscape dia rasa pokok dia penting kan. Arkitek rasa building dia penting kan. Planner mungkin tak tahu apa dia rasa penting kan. It depends on dia lah kan. Kalau dia social planner dia rasa social penting. Kalau transport planner dia rasa transport penting. Everyone fikir dia sendiri benda penting tau. Nanti dia tak faham orang lain tu benda tau. That's why meeting tu penting. Negotiation penting kan. Contohnya kita buat keputusan kan.
Atau local government, mesti ada majlis, ahli majlis bersama Dato' Bandar buat keputusan kan. Kan? You tahu ke hari ini 2010, 2020, hari apa hari ini? 2010, 2020. Apa hari ini untuk perancang bandar ni? Apa berkaitan? Ataupun untuk pengurusan bandar? Apa istiwa penting hari ini? Tahu tak? Tak tahu 2010, 2020. Tak tahu apa berlaku Tak. Hari ini Subanjaya jadi bandaraya. Subanjaya jadi bandaraya. Ini kampung saya ni, rumah saya ni. Hari ini saya jadi orang bandaraya lah. Semalam masih orang pembandaran saja. So hari ini Subanjaya sudah jadi bandaraya. Siapa Dato' Bandar baru ni? Sama lama je, sama dari semalam. Semalam nama YTP, hari nama Dato' Bandar. Iaitu Town Planner Noraini. Perancang bandar ni, jadi Dato' Bandar ni. So Subanjaya punya Dato' Bandar ialah perancang bandar, TPR Noraini. Dia senior Dr. Mazwin. You tahu Dr. Mazwin kan? Tahu. Tahu. Tadi aku dengar cerita dia senior Dr. Mazwin. So boleh tanya Dr. Mazwin lah. Dia punya senior belajar di mana? I think di Europe sana lah. Master dekat Europe kat mana. Dia punya senior lah. So perancang bandar ni penting. So dulu perancang bandar, dia merancang bandar. Sekarang ni perancang bandar, kita mesti tengok semua aspek bersama. Kita patutnya boleh coordinate lah. Sebab apa? Kita merancang bandar dan tak desa, atau regional, ataupun national, ataupun state. Ataupun jadi Dato' Bandar apa. You tak boleh tengok satu aspek. You kena faham semua, tapi sebenarnya tak tahu semua. You tak tahu semua tau, tapi faham semua. Dan you boleh coordinate tau. Ini macam mana mengurus perancangan bandar. Ini macam mengurus pembangunan negara. Macam mengurus pembangunan majlis kan. Bandar kan, Subanjaya ke Petani Jaya ke Shah Alam kan. Dulu Dato' Bandar Shah Alam pun perancang bandar kan. Tapi Sopencen lah. Sekarang ni Subanjaya punya Dato' Bandar ni perancang bandar kan. That's why kita ni macam mana mengurus kan. Itu penting. That's why perancang bandar dia kena tahu banyak knowledge. Overall. Dia tak boleh tengok satu aspek saja. That's why ada orang cakap planner ni master of none. Maksudnya apa? Dia tak master apa tau. Dia tak specialize apa. Itu betul. Bagi saya, ramai orang, dia specialization ialah semakin mendalam. Tapi perancang bandar yang baik ialah, dia tahu banyak. Bila dia banyak, dia baru tahu apa yang paling baik. Dia tahu sikit ekonomi. Dia tahu sikit alam sekitar. Dia tahu sikit sosial. Dia tahu sikit ekonomi kan. Semua dia tahu. Kan? Dia tahu pasal pelaburan, investment. Dia tahu pelancongan. Dia tahu infra sikit, dia tahu facilities kan. Dia boleh faham engineer, dia boleh faham arkitek, dia boleh faham lawyer. That's why planning ni orang cakap master of none. Dia tidak boleh master satu benda. Sebenarnya ialah master of all lah. Dia kena expert semua lah. Dia jadi coordinator, the master of coordination. Dia kena mengurus. That's why planning ni dia kena mengurus. We plan, we manage kan. That's why planning and management. That's why after planning management, nak bagi satu overall picture tau. Okey, apabila kita nak mengurus bandar kita, luar bandar kita punya natural environment, kita punya built environment kan. Tahulah kan. Alam sekitar semua jadi. Alam sekitar yang terpembina ataupun kita namanya alam bina kan. Apabila kita nak mengurus, kita kena faham. Semua benda ni dia berkaitan tau. And then dia macam mana sustain. Anda tanya satu benda. Dunia kita macam mana sustain ni? Maksudnya macam mana dia boleh berpanjangan, panjang umur ni dunia kita? Ada ekosistem. Yes, ekosistem. Ekosistem tu macam mana berjalan? Okey, sekarang tanya Balance. apa tu? Balance. Balance. Okey, anda yang satu soalan lagi tanah runtuh. Dia satu masalah ke? Dia satu apa? You rasa tanah runtuh ni satu masalah ke ataupun dia bukan masalah? Masalah. Dia masalah. Okey, bagi pilihan. Tanah runtuh satu masalah. Iaitu maksudnya satu kerosakan lah. Okey, pakai perkataan lain. Tanah runtuh A ialah satu kerosakan, kemusnahan. B, dia merupakan satu solution untuk membaiki keadaan. You rasa A ke B? Dia merupakan kerosakan kan? Ada siapa nak jawab B ke? Dia merupakan satu penyelesaian masalah. Siapa nak jawab B? Saya jawab B. Mengapa? Macam mana dia nak selesaikan masalah? Baru nak tanya soalan. Bagus. You ada keinginan yang nak tahu. Itu saya punya filosofi tau. Mungkin orang lain tak setuju tau. Saya ni suka berfikir lain daripada orang lain lah. Takut nanti orang cakap saya ni gila sikit. Okey, mengapa saya cakap tanah runtuh ni penyelesaian masalah tau?
Apabila manusia buat satu benda tidak betul kepada alam sekitar, dia tahu tanah corong tu tak tahan. Dia nak maju, dia potong kan. Dia bentuk lereng bukit yang corong kan. Dia create a slope kan. Slope tu tidak stable kan. Akhirnya tanah mesti runtuh lah. Mengapa nak runtuh? Supaya dia nak stablekan tanah itu kan. Tuh. Sebab you buat benda yang tak stable, dunia ni, bumi ni, dia sendiri akan stablekan dia dengan tanah runtuh lah. Lepas tanah runtuh, stable lah. Betul? Okey. Satu. Dua, mengapa banjir? Mengapa hujan lebat dekat bandaraya macam Kuala Lumpur? Mengapa hujan lebat? Mengapa banjir? Sebab Kuala Lumpur terlebih maju. Jadi, bandaraya Kuala Lumpur ni orang cakap apa? Urban heat island. Dia kepanasan. Apabila, okey, rasa tangan you kalau panas, terkena api panas, apa you buat? You nak cari apa? Air. Cari air kan? Kalau bandar kita terlalu panas, apa bumi kita nak buat? Air. 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 So nak turunkan hujan tempat yang sejuk ke luar bandar ke nak bagi turun hujan dekat bandaraya? Bandaraya. That's why semasa banjir kilat ni, JPS cakap apa? Bandaraya cakap apa? Tak boleh salahkan saya. Saya sudah buat parit yang bagus. Tapi hujan lebat sangat. Dia cakap apa? Macam setengah tahun biar hujan, hari ni satu hari turun tau. Satu hari biar hari hujan, macam biasa setengah tahun biar volume tau. Mengapa hujan macam itu berlaku di bandaraya? Mengapa tak berlaku di Kuala Selangor? Mengapa tak berlaku dekat Kuala Selangor sampai Penam ke luar bandar Puncak Alang ke? Mengapa tak berlaku? Mengapa berlaku di bandaraya? Dulu masa saya dekat UKM, ada satu researcher dia present satu paper, dia cakap apabila satu tempat terlalu panas, the cloud, the awan tu sendiri akan tiup pergi sana, dan hujan dekat sana. Dia nak turunkan suhu dia lah. That's why bumi kita dia akan adjust sendiri tau. Bencana alam ni sebenarnya dia hanya nak solve the problem. Bumi mana panas, hujan akan pergi mana. Mengapa tanah runtuh berlaku? Sebab tidak stable. Dia nak runtuhkan dia supaya stable. Mengapa ada banjir? Sebab ada benda sudah tidak betul, dia nak banjirkan dia. Kan? That's why kalau manusia tidak majukan dunia kita dengan betul, akhirnya mesti apa banyak bencana alam. Mengapa ada bencana alam? Sebenarnya dia bencana manusia. Dia nak rosakkan pembinaan manusia yang tidak betul. You setuju ke? Bencana alam ni sebenarnya dia nak merosakkan pembinaan manusia yang tidak bagus untuk bumi kita. Setuju ke? Setuju? Ke tidak setuju? Ada orang nak tahan? Setuju. Setuju kan? You rasa balik? Setuju. Kalau manusia pun betul. Kalau manusia pun betul, ada ke bencana alam? Kita boleh jadi Ada. musuh humanity. Tapi ada tempat memang ada bencana alam. Seperti tempat tertentu dia ada taufan lah, ada ribut-ribut macam-macam kan. Memang ada. Tapi disebabkan global warming, apabila dunia terlalu panas, dia punya taufan jadi lebih kerap, lebih kuat. Dia punya ribut tu jadi lagi kuat, lagi frequent tau. Mengapa macam itu? Sebenarnya dia nak cool down the human development tau. You maju terlebih, bumi sendiri akan adjust, dia turunkan banyak air ke, dia bagi koyang-koyang you ke, bangunan runtuh balik ke. Dia nak kurangkan development. Bagi saya lah. That's why itu nak ekosistem tau. Kita kena faham lah. Ekosistem dia satu benda yang hidup tau. Dia lively, life. Hey, you buat benda tak betul, you mesti betulkan dia tau. Contohnya, you ada nyamuk berhenti dekat tangan you. You akan biarkan nyamuk tu cucuk ke, makan darah you ke? You mestilah kacau dia kan? Bunuh dia. You mesti kacau dia lah kan? Nyamuk berhenti dekat tangan saya. Tak akan saya pergi menyaksikan kecantikan nyamuk kan? Betul ke? You buat macam itu ke kerja you? You ambil gambar, kamera, ambil gambar nyamuk. Yes, tunjuk dekat Facebook. This is mosquito. Ada tak macam itu buat kerja? Tak ada. You bukan goyang-goyang, pukul dia ke, halau dia ke, tampar dia ke kan. Jadi bumi sama. You buat benda tak betul, manusia pun kerja tak betul, bumi akan bagi keadaan tau. That's why, you tak nak bencana alam. Kecuali bencana alam yang semula jadilah. Adalah kan. That's why, ada orang pun pernah argue, itu nanti ceritalah. That's why, kalau kita nak bencana alam, patutnya kita kena memahami ekosistem. Kita kena memahami prinsip-prinsip semula jadi. Macam mana dunia kita baru boleh sustain? Macam mana dunia kita baru aman dan damai? Kalau you faham, you kerja betul, dunia ni taklah kuncang-kuncang lah. Tak ada kacau-kacau, tak ada runtuh sini, runtuh sana, banjir sini, banjir sana lah kan. Kecuali ada alam bencana semula jadi, memang ada. Itu bencana semula jadi, memang ada. Kan? Itu tak boleh elak. Itu yang semula jadi. Tapi kalau manusia buat betul,
bencana semua jadi lebih kerap. Itu yang tak semua jadilah. Dia jadi lebih kerap, dia lebih hebat lagi kan. Itu je masalah. Seperti sekarang ni semakin panjang pulau ni menyusut dia punya size kan. Mengapa? Sea level rise kan. Air laut semakin naik. Kan sebab apa? Ais sudah melebur kan dekat kutub utara, kutub selatan kan. That's why kita punya pulau semakin kecil, daratan jadi semakin kecil. Satu hari lagi mungkin tak ada lah. Apa tak ada, manusia semua mati, pupus. Okey, bumi kita akan hidup balik lah. That's why this is the problem. Bukannya dunia nak rosakan manusia, tapi manusia sendiri nak merasakan manusia sendiri kan. That's why kita kena faham ekosistem. Mengapa ekosistem tu berfungsi? How they function? Kalau kita faham, kita tak buat benda yang tidak betul, so Allah sebenarnya jadi dia tak akan menghukum kita lah kan, punish us kan. Senang cerita lah, kita buat tak betul, we will be punished by the ecosystem kan, the environment. Dia naturally lah, dia akan buat kerja itu, dia punish us lah, ataupun dia nak correcting kan, the wrong development kan, pembangunan yang tidak betul kan. Okay, tak apa, ini saya punya definition kan. Mengapa ekosistem itu berfungsi, mengapa bencana alam berlaku, itu saya sendiri punya definition. Mungkin ada orang yang cakap macam itu kebetulan sama. Bukan saya nak tiru orang punya. Kalau saya cakap benda tidak sama orang lain, you rasa percaya, tak nak percaya pun tak apa. Saya tak paksa you percaya punya. Nanti exam kalau tertanya soalan macam ni, you boleh argue based on you punya argument. You tak semesti tulis saya punya fakta tu, you boleh tulis terbalik. Tapi you mesti disokong you punya argument. Macam saya lah, sokong saya punya argument. You sokong you punya argument, saya bagi maka. You cakap, bencana alam memang bencana alam, bukan satu solution contohnya. Okey, tak salah. Janji you kena terangkan lah mengapa you cakap macam tu lah. Paling penting you punya argument, you punya explanation untuk exam lah. Sekali ni semester ni sama, exam online. Exam online paling risau satu benda saja, iaitu kopi kawan punya atau kopi internet. Itu menyebabkan markah you rendah dan senang fail. Soalan semester you punya senior ataupun you pun ada ramai markah rendah saja orang berlulus dan ada orang fail. Mengapa? Sebab dia banyak kopi, tak tahulah kawan punya idea ke internetnya. So you kena keluarkan idea sendiri. Paling penting ayat itu mesti ayat sendiri. Jangan ayat itu pun nampak ambil dekat internetnya. Itu tak boleh. Kan? Minta itu buat diagram. Janganlah copy diagram orang lain. Walaupun lukis semula tapi sama sebenarnya. Dia A campur B dengan C, you pun sama A campur B dengan C. Hanya lukis balik je. Tak boleh. You mesti ada pemikiran sendiri. You boleh refer nota, boleh refer internet. Tapi paling penting, you mesti ada susun semulanya. You jangan copy paste saja. Kalau copy paste saja, memang makan dipotong-potong-potong, esok ramai makan rendah dan juga fail. Last semester environment kan. So elak dari itu. Kalau semester ni you nak survive, jangan copy paste. Jangan suka copy paste. Kan? You boleh refer orang benda, tapi you masuk, nanti you argue balik lah. Oh, contohnya ada orang cakap bencana alam ni satu kerosakan. Atau orang cakap lain, bencana ni bukan satu kerosakan. So you argue lah, masukkan you idea juga. Contoh macam tu lah. Jangan semua ambil orang punya. So you otak buat apa punya? Otak manusia ni bukan setakat untuk memorizing. Otak kita pun penting untuk think, kan? Memikir. Atau orang cakap macam ni, I pun sangat setuju. Manusia otak paling penting ni untuk memikir, bukan untuk memorizing. Kalau memorizing, hadis kita boleh buat. Cloud, sekarang ni orang cakap cloud kan, maksudnya kita simpan maklumat dekat Google Drive ke apa kan, itu cloud boleh simpan maklumat kan, pen drive boleh simpan maklumat, CD boleh simpan maklumat, server boleh simpan maklumat. Tapi adakah mereka boleh fikir? Tak boleh. So fikir ni mesti manusia punya otak. So kalau manusia punya otak tak boleh fikir, hanya memorizing, kita macam robot lah. We only memorize but we cannot think. So jadi satu graduate kan, university graduate paling penting dia you are able to think, to analyze. Memorizing, kalau boleh memorize bagus, tak boleh memorizing pakailah benda lain. Boleh pakai device kan, komputer kan, laptop kan, handphone kan, semua boleh memorize. Tapi the more important thing is how you analyze and how you critique and how you think. Clear? Itu ni keperluan ni otak manusia. Tak ada you otak jadi hati sajalah, simpan maklumat, keluar balik maklumat, you tak boleh berfikir, tak boleh olah kan. Okay, ekosistem. Ekosistem ni dia sebenarnya, dia cakap dunia kita sebenarnya nipis saja kan. Bumi kita besar, tapi dunia kita nipis saja kan. Dalam ni ada water, ada rock, ada soil, temperature dan sebagainya lah kan. Ini contoh ekosistem, macam-macam kan. Ada dekat laut, air, sungai kan. And then ada lah dekat darat, ada dekat udara kan. That's why kita cakap apa, ada dekat biosphere. Biosphere maksudnya alam hidup kan. Ada hydrosphere, alam air kan. Litosfer, alam tanah kan, and then atmosphere kan, alam udara kan.
Kan, betul. Atmosfer, litosfer, biosfer, hydrosfer. So, ekosistem kita macam ni. Udara, tanah, air dan biosfer, benda hidup. Benda hidup ni dia datang dari mana? Dari 3 benda kan, udara, tanah dan air kan. That's why orang bila mati macam mana? Ada yang pilih balik ke tanah kan, dikebumikan kan, dia balik ke tanah. Ada orang jadi apa? Dia pakarkan dia. Jadi asap kan, jadi atmosfer kan. Nanti habuk-habuk itu ataupun habu itu jadi balik tanah kan. Ada orang mati dia buat apa? Dia buang ke tanah laut kan. Itu hydrosfer kan. So manusia ni datang daripada nyawa kita datang dari mana? Dari tanah, dari udara, dari air. So mati balik ke salah satu lah. Pilih salah satu lah, balik ke mana lah kan. So this is ekosistem. Bukan manusia mati macam tu je. Binatang mati bersama kan. Akan dihuraikan kita punya body kan. Binatang punya body ke, tubuh-tubuh body ke. Kita akan dihuraikan kan. Apabila hurai jadi apa? Carbon dioxide masuk ke atmosfer. Tanah, kita punya daging-daging ke, akan hurai jadi tanah balik kan. Jadi baja kan. Itu balik ke litosfer kan. Nanti orang manusia mati ni air akan keluar kan, that's why akan jadi kering kan. Manusia hidup ni kadang kita banyak air kan, that's why kita lembab kan. Bila mati lama apa jadi? Kita akan jadi kering kan. Air akan keluar lah kan, balik ke atmosfer kan, ataupun jadi wap kan. That's why manusia datang dari atmosfer, hydrosfer, litosfer, balik mati balik lagi kan. So, that's why tengok anak panas ni. Biosfer balik ke litosfer, kita nama barrier kan, dikebumikan lah. Kita biosfer akan benda hidup akan balik ke tanah. Kita pun akan balikkan something ke atmosfer, itu melalui respiration lah, kita menghasilkan carbon dioxide kan. Okay, so ini hubungan kita biosfer, mata kita dalam tu lah hubungan dengan litosfer, atmosfer and hydrosfer. So tahu manusia ni tak boleh hidup dengan seorang ataupun dengan benda hidup saja kan. Benda hidup ni kita namanya biotik kan. Alam benda hidup, biotik kan. Flora, fauna, food chain apa kan. And then biotik factor benda yang physical, chemical ni kan. Seperti batu lah, mineral lah dan sebagainya kan. That's why dalam badan kita banyak mineral. Kalau kita kurang mineral apa jadi? Tak boleh hidup lah kan. Tak cukup zat kan, matilah. Hanya sakit lah kan. Okay, so kita ni walaupun biosphere, kita benda hidup, kita memerlukan biotik kan. Benda bukan hidup. Sebenarnya A ni ada maksudnya bukan tau. You perasan tak? A ni ada maksudnya bukan. Biotik tambah biotik. Okay. Ini ekosistem lah. Ada producer kan semua-semua lah. And then dunia kita, nanti kita tengok detail ni. Okay, kita cakap biasa bila benda hidup kita cakap apa? Kita cakap food chain. Rantai makanan. Ini budak sekolah rendah pun sudah belajar kan. Apa hubungi dengan apa kan. Producer. Siapa producer? Tumbuh-tumbuh hijau kan. Green plants kan. Dia akan produce food. Kan. Untuk dia sendiri. Akhirnya dimakan oleh herbivore kan. Iaitu binatang yang makan tumbuh-tumbuhan yang herbivore seperti kuda lah. Apa-apa lah kan. So producer ni dia hasilkan makanan. Tapi dia datang dari mana? Dia punya makanan, energi dia, solar energy kan. Solar energy gives energy to the plants to produce carbohydrate kan. Itu ni carbohydrate sumber tenaga daripada energi solar energy kan. So solar energy masuk green plants, photosynthesis menghasilkan carbohydrate. Carbohydrate jadi dia punya padan lah kan. Lepas tu plants ni dimakan oleh herbivore, iaitu first consumer. Lepas tu dimakan oleh second consumer, tertiary consumer semualah. Lepas itu dia akan dihuraikan, decomposted kan. Dihuraikan oleh decomposer. Decomposer ni apa? Bakteria ke, fungus dan sebagainya lah. Kan? Mengapa mesti dihuraikan? Sebab apa? Kalau tumbuh-tumbuhan ni dimakan oleh binatang, binatang mati kalau tak decompose, apa masalah dia? Yes, siapa nak cuba jawab? Apa berlaku kepada dunia kita? Kalau binatang mati, tumbuh-tumbuh mati, tidak dihuraikan, tidak decompose, apa jadi? Busuk. Tak decompose, mana ada busuk? Tak busuk lah. Busuk sebab kita hurai. Baru ada busuk. Kalau tak hurai, tak busuk. Macam daging kita letak peti sucuk, busuk ke? Tak busuk. Jadi, sebab apa? Dia tak hurai. Bumi ni penuh. Aha. Jadi bumi ni penuh dengan benda mati yang tak decompose.
Penuh dengan jasad manusia ke, penuh dengan jasad binatang ke, tumbuh-tumbuhan, pokok itu semua kan. Okey, satu terlebih jasad kan, body. Okey, apa masalah lagi? Nanti tak ada ruang, doktor. Tak ada Kita tak ruang. boleh hidup. Okey, apa lagi? Itu saja. Mana orang lain ni? Kelas ini kita boys school Macam tengah soalan lelaki aja. Kita boys school Sekolah Boys sekolah lelaki you diam. Ada Ni perempuan. doktor. Nanti tak ada energy flow. Tak ada energy flow. Macam mana? Apa masalah dia? Kalau tak ada energy flow, apa masalah dia? Kita tak boleh hidup. Mengapa tak boleh hidup? Sebab cycle tu tak berlaku. Okey, so manusia apa yang jadi? Apa jadi manusia? Tak ada Manusia sumber jadi makanan. Macam you tahu sikit lah. Baguslah. Okey. Setakat ini food chain. Baru nampak wakil ladies. Okey. Ikut food chain ni, ada solar, ada tumbuh-tumbuhan. Mana binatang boleh makan kan? So, kalau tak ada decomposer, kita terlebih jasad saja kan? Tak nampak masalah lagi apa kan? Nanti lepas ni akan nampak apa masalah dia kalau tak ada decomposting kan? Okey, so di sini, solar energy masuk tumbuhan akan pindah ke consumer. Primary consumer pindah ke secondary consumer, tertiary consumer kan? Tapi energi semasa dia pindah ni, energi contohnya ada 100 kalori dekat tumbuhan, sampai ke herbivore mungkin tinggal 90 kalori. Sampai carnivore mungkin tinggal 80 kalori. Akan semakin berkurang kalori yang dibawa bersama. Mengapa? Ada wastage of energy kan. Seperti bentuk heat kan. Panas. Badan kita semua panas kan. Ada energy heat keluar. Dan pun sebahagian sebab apa? Kita punya pembuangan air besar, air kecil kan. Dan pun ada sel-sel kita mati dibuang keluar kan. Okey, saya tanya you punya kulit setiap hari ke setiap minit ke setiap saat ada kulit ke dibuang keluar? Ada tak? Ada. Kalau you ada kamera yang kecil punya, yang boleh zoom kecil-kecil punya, you rakamkan saja, you akan nampak kita punya sel kulit ni sentiasa buang keluar. That's why dalam bangunan pun, you tak menghasilkan apa-apa sampah pun, you mesti banyak sampah sel mati tau. That's why orang cakap apa? Particulate matter kan, iaitu terpecah terampai di udara ni. Jangan ingat di luar tu kotor. Di luar tu adalah habuk kan, adalah asap kereta kan. Dalam rumah tak apa. You biasa mati pun, setiap hari keluar banyak. Itu kecil tau, kita nampak tau. You tarik nafas, masuk you punya baru. Tapi jangan risaulah, kita punya hidung dan sebagainya kan. Dalam hidung kita ada liquid kan, ada bulu-bulu kan, semua kan, boleh tapis lah. Jangan risau sangat lah. Natural benda, kita punya badan boleh tapis sendiri sebelum masuk ke baru. Hanya man-made punya benda, buatan manusia benda itu bahaya. Kita tak boleh tapis lah kan. Sebab kita punya filter bukan digunakan untuk menapis benda yang tidak semula jadi kan. Kita hanya boleh tapis benda yang semula jadi saja. Okay, so ini adalah pembuangan energi kan. That's why energi akan semakin berkurangan. That's why 1 kilo punya tumbuh-tumbuhan mungkin boleh hidupkan 800 gram punya herbivore. 800 gram punya herbivore mungkin boleh hidupkan 600 punya carnivore saja. Nanti 600 carnivore boleh hidupkan mungkin setengah kg manusia saja. Betul? So ini nampak satu masalah. Satu manusia mungkin memerlukan 1.5 punya lembu mungkin untuk hidup. 1/5 punya lembu mungkin memerlukan 2 contohnya tu ekar ke apa, mungkin rumput-rumput kan sebagainya kan. That's why satu manusia yang makan binatang ni, dia memerlukan apa? Mungkin tu ekar punya rumput, 1/5 ekor punya lembu untuk menghidupkan dia. Betul? Betul? Kalau kita terbalik fikir, kalau manusia ni tak mau jadi makan binatang punya, manusia terus makan tumbuh-tumbuhan. Perlu ke tu ekar punya tanaman? Contohnya macam sayur ke, beras ke, pokok-pokohan ke, perlu ke tu ekar? Ke tak payah? Tak payah. Sebab apa? Ia tarik makan tumbuh-tumbuhan, ia tak payah tu ekar. Sebab apa? Dia tak ada pembasiran energi. Kita ni, satu manusia makan binatang ni, you perlukan contoh tu ekar punya tumbuh-tumbuhan. Tapi tu ekar tumbuh-tumbuhan bukan dimakan manusia tarik dia bagi binatang dulu. Dia ada wastage of energy. Baru sampai manusia. Satu manusia memerlukan tu ekar punya contoh lah kan, tumbuh-tumbuhan hijau. Dan juga binatang. Dan binatang dia memerlukan apa? Peternakan dia. Dia memerlukan ladang peternakan dia kan.
That's why satu manusia yang hidup ni kalau makan daging, dia perlukan dua jenis guna tanah. Pertanian dan juga peternakan. Jadi pertanian dia nak besar plus peternakan. Kalau kita manusia makan tumbuh-tumbuhan saja, you tak payah 2 ekar punya kawasan hijau. Mungkin perlukan 1.5 ekar saja. That's why manusia makan tumbuh-tumbuhan, you jimatkan tanah pertanian. Masa sama, you tak perlu apa? Peternakan punya tempat. So, jenis manusia mana satu yang lebih efisien. Kita cakap efisiensi kan. Kita semua cakap apa? Kereta pun kita ada apa? High efficiency punya kereta kan. Dia gunakan minyak kurang kan. So manusia mana yang lebih efisien? Kurang menggunakan resources, kurang menggunakan energi. Orang makan tumbuh-tumbuhan ke orang makan binatangnya? Yes? Ada jawapan? Vegetarian. Vegetarian dua orang lebih cinta alam sebab dia memerlukan tanah pertanian kurang dan tidak memerlukan peternakan. Tak perlukan ladang peternakan. Kan? Kalau ni makan binatang, ia memerlukan lebih. Dunia kita sudah tak cukup tanah. Pertanian telah dijadikan rumah lah, kedai lah, kilang lah. Pertanian semakin kurang. Entah nak makan lagi binatang. Lagi lah memerlukan tanah pertanian besar dan juga memerlukan ladang ayam lah, ladang lembu lah, kerbau lah. Walaupun cakap, Malaysia kita tak ada ladang lembu. That's why kita tak cukup lembu kan. Kita beli lembu dari mana? Dari India lah, lagi Bangladesh lah, dari mana kan. Sebab tempat lain banyak. Kita import kan. Pertanian kurang. That's why kita beli sawadi, beras, import dari mana? Thailand lah, Myanmar lah kan. Vietnam lah. Apa? Sebab kita tak cukup pertanian. Kalau satu hari negara macam Myanmar lah, Thailand lah, semua pun tambah cucu tanam, kita makan apa? Tak ada makanan lah. That's why, kalau kita nak sustain our population, kita nak manusia ni sustain, kita nak pembangunan, kita kena tukarlah cara hidup kita. That's why kita kena ada sustainable lifestyle. Bukan sustainable development saja tau. Kita kena ada sustainable lifestyle. Bolehkah manusia tukar jadi vegetarian? Atau juga vegetarian tak cukup khasiat lah, nanti boleh mati. Ya ke? You nampak ke? Orang vegetarian mati sebab tak cukup khasiat zatnya. Kalau ada, I ingat itu semasa buku test lah. Itu semasa berita kan? Pernah tak dengar berita macam tu? Ada kan? Tak. Pernah ada. ke? Pernah ke? Tapi Malaysia lembu ke? sedap betul. Okay, I tanya you. Malaysia ke? China ke? Banyak Sami kan? Sami kalau Chinese punya Sami, semua biasa dah vegetarian. Pernah tak dengar berita Sami mati sebab tak cukup zatnya? Tak pernah dengar. Tak ada berita macam itu langsung di dunia ni kan? Tapi hanya ada apa? Manusia terlebih makan mati. Terlebih makan apa? Terlebih makan protein. Akhirnya banyak sakit, mati. Terlebih makan minyak, akhirnya gemuk, darah sumpat, jantung dia sumpat, mati. Manusia ni banyak mati sakit apa? Sakit semua terlebih makan protein, terlebih makan minyak, terlebih makan gula kan, diabetes semua kan. Ada ke manusia zaman 2020 ni mati tak cukup zatnya? Macam kosong kes lah. Kan? 1000 kes ke 100 kes ke semua makan terlebih benda yang tak patut makan, tak perlu makan, minyak makan banyak kan. Nasi makan banyak, gula makan banyak kan, garam banyak kan, minyak banyak kan, setap kan, semua nak setapnya. Akhirnya banyak sakit lah, sakit lama, mati kan, mati awal ke, kata mati pun hidup susah lah, mengisahkan semua orang kan, tiap-tiap hari pakai banyak duit nak beli ubat kan, makan ubat banyak, makan nasi RM2, ubat tu RM20 kan. So akhirnya dia banyak berbelanja untuk makan ubat, bukan makan nasi lah, nasi tak mahal, ubat lagi mahal, satu pil RM2 kan, sekali makan 5 biji RM10. Sebab apa? Banyak penyakit. Sebab terlebih makan benda yang tak perlu. That's why kita biar manusia. Choice of the food. Kita makan apa? Kan? Kalau kita faham, kita ada green punya diet kan? Sustainable diet. Baik untuk alam sekitar, baik untuk kesihatan kan? Mungkin kita tak payah risau banyak benda lain kan? Okey, tak apa. Ini perbincangan alam sekitar. Bersama dengan diet lah. You rasa daging sedap tu you nak makan, is your choice kan? Tapi saya tak rasa sedap lah. Saya rasa tak sedap langsung lah. Dia bagi saya free ya, daging saya pun tak nak makan. Mana sedap? You tak percaya, buat eksperimen. Sebab you sudah lama biasa makan daging, you rasa daging sedap lah. Kalau you buat satu eksperimen lah, 1 tahun tak makan daging lah, lepas tu saya bagi daging free ya, you pun muntah punya, tak nak makan. Percaya ke? Nak cuba. Kan? Habis dulu saya makan daging lah, saya rasa daging sedap Okay, saya nak cakap benda yang mungkin you jangan rasa nak tak puas hati ya, jangan lah. Okey, contoh dulu saya suka makan daging ginjal tahu kan? Ginjal tahu kan? Saya dulu rasa
Saya dulu rasa daging ginseng ni sedap tau. I cakap you, setiap hari kena makan tau. Tak makan tak boleh tau. Dulu saya tak boleh makan tau. Saya rasa macam bau rumput tau. Bau rumput kan. Kalau saya masuk mulut, alamak macam rumput lah. Macam mana saya nak makan rumput kan? Jadi macam lembu kan. Saya suka makan ginseng tau. Oh, dulu saya rasa sedap tau. Tapi selepas saya jadi vegetarian, 1 tahun ke kan. Ada satu kali I pergi ke Thailand tau. Tapi I lalu ke satu kawasan gerai-gerai tepi jalan saya apa sah bau busuk ni? Apa bau busuk ni? Alamak, mereka tengah masak sup ginseng. Alah, batu ni busuk sangat. So Malaysia tak ada lah orang gerai-gerai tepi jalan masak sup ginseng punya kan. Luar negeri ada. Lalu apa sah gerai sini bau busuk ni? Ingat ada sampah apa ke, ada benda busuk ke, daging busuk kan. Sebenarnya dia masak mi sup ginseng. Alamak, saya baru tahu. Bila you setengah tahun, 1 tahun tak makan ginseng, cakap you ginseng sudah busuk lah. That's why bagi you all Islam ni, ginseng busuk. Tapi bagi orang yang suka ginseng ni, dia cakap manis. So manis ke busuk ke, sebenarnya you punya experience. Kalau biasa makan, dia akan rasa sedap. Kalau you tak makan, memanglah bagi you busuk. Bagi saya pun busuk. Ada satu hari saya pergi rumah satu orang lah. Ataupun cakap rumah siapa lah. Sampai ruang tamu dia saja kan, living hall saja. Alamak, cakap apa sah rumah ni busuk kan? Oh yo, orang tekan belakang masak ginseng lah. Alamak, baru tahu mengapa busuk tau. Nasib baik saya cakap dia busuk. Kita boleh tukar kita punya taste tau. Bila lama tak makan ginseng, rasa ginseng dia busuk. Sama, you suka makan lembu, setiap hari makan daging kan, you rasa sedap tau. You buat eksperimen, 1 tahun tak makan I pergi makan free pun you rasa busuk lah, tak boleh makan. Kan, itu ni. Dulu saya tak suka makan sayur, saya rasa macam rumput tau. Tapi sekarang ni I rasa sedap. I boleh rasa kemanisannya sayur tu dah. I cakap, sayur mana ada manis kan? I cakap, you ada, you tak percaya je. 1 tahun kalau makan vegetarian, nanti you makan sayur akan rasa, you akan dapat taste manis dengan sayur ni. Tak percaya Macam kubis. Kubis sebenarnya manis tau. Apabila sup kubis dia akan rasa manis walaupun tak ada gula. Tapi you minum tak ada manis lah. Tapi orang vegetarian minum je rasa manis. Itunya. You tak payah gula lagi. Apabila you makan daging, memang you akan suka makan gula punya. So itu semua pasal taste tau. Manusia ni dia boleh diubah tau. Itu ni orang cakap. Orang malas boleh jadi orang rajin. Orang rajin boleh jadi orang malas. Orang tak pandai boleh jadi orang pandai. Orang pandai boleh jadi tidak pandai tau. Manusia ni boleh dididik. Itu orang cakap manusia ni boleh dididik. Maksudnya manusia boleh diubah dia punya behavior. Tak ada manusia yang tak boleh diubah tau behavior dia. Itu dia. Kalau tak ada, tak payah pendidikan lah. Oh, cakap ibu bapa dia bodoh, anak dia mesti bodoh lah. So, mengapa nak hantar dia masuk sekolah, masuk ke universiti? Dia akan turun-temurun bodoh. Betul ke? Tak betul. Manusia boleh dididik. Sebab father mother dia tak ada peluang masuk sekolah. That's why dia bodoh. Apabila dia ada masuk sekolah, dia jadi sedia pandai. That's why manusia ni boleh dididik. Manusia boleh diubah. Manusia bukan dia kekal sama selama-lamanya, tak boleh ubah. So, itu ni filosofi. Kalau tak percaya, tak payah masuk universiti lah. Apa masuk universiti? Bodoh masuk, bodoh keluar. Miskin masuk, miskin keluar. Betul ke? Tak betul lah. Miskin masuk, kaya keluar. Bodoh masuk, pandai keluar. Itu ni. So, kita punya boleh berubah. Okay, balik kepada ini. Food chain kan. That's why rantaian makanan. Kita faham rantai makanan, so kita tahu apa yang paling penting di dunia ni. Consumer lebih penting ke producer lebih penting? Producer. So dunia ni, apa jenis benda itu yang paling penting di dunia ni? Betul ke manusia? You ingat manusia tu kat mana? Dia last kali tau. Sebelum decomposer kan. Dia makan binatang yang carnivore. Dia makan binatang yang herbivore. Dia makan tumbuh-tumbuhan. Dia merupakan the last consumer. Consumer yang paling akhir sekali. So siapa yang paling jahat? Manusia lah. Siapa yang paling hati punya? Producer lah. Sama dengan sistem ekosistem kan. Ekonomi ekosistem. Kalau tengok ekonomi, producer ni siapa? Petani. Kita cakap apa? Primary sector kan, primary sector, petani. Primary sector kan dia menghasilkan makanan asasnya, nelayan menghasilkan ikan kan. Secondary punya industri apa? From processing kan, manufacturing kan. Tertiary tu apa? Kan, services, pertanian kan. You rasa siapa yang paling baik? Primary kan. Orang menghasilkan makanan, menghasilkan nelayan menghasilkan ikan kan. Petani menghasilkan makanan kan. Itu orang paling baik kan. Secondary tu dia proses kan. Tertiary tu dia tahu guna aja. Tapi siapa paling kaya? Primary, secondary, tertiary. Siapa paling kaya? Kalau dari segi ekonomi. Tertiary kan. Orang last kali yang paling jahat dia paling kaya kan. That's why biasa orang biasa marah apa?
businessman itulah jahat punya orang. Sebab dia last kali lah paling kaya, paling pandai dan paling jahat. Betul? So dunia ni siapa paling jahat? Manusia lah. Manusia last consumer. Dia paling gemuk, paling banyak penyakit, paling makan banyak, paling banyak bazir makanan, paling banyak menghancurkan dunia ni, dia paling happy kan. Dia rasa dia paling pandai lah. Jadi king of the world kan. Kehebatan dia lah kan. That's why dalam hutan ni, siapa ialah king? Lion kan. Mengapa? Sebab dia setiap hari kan consumer. Dia makan semua punya. That's why dia king lah kan. Kalau campur masuk manusia jadi king lah. Mengapa? Dia makan lion kan. Manusia boleh makan lion. Lion tak boleh makan manusia punya. Sebab manusia ada macam-macam senjata ada kan. Lion tak ada. Dia tahu kiki je. Kiki dia tak boleh fight dengan kita punya pistol kan. Tak boleh fight dengan kita punya parang kan. Tak boleh fight dengan kita punya jentera kan. That's why apabila dekat hutan tak ada manusia, lion jadi the king kan. The lion king kan. Apabila ada manusia masuk, human king kan. Manusia jadi king kan. That's why paling jahat pun manusia, paling merosakkan alam sekitar pun manusia. Memang lah, paling kaya, paling gemuk itu manusia lah. Paling banyak apa, masalah gemuk ke, masalah high cholesterol ke apa, manusia. Jarang dengar lah binatang-binatang ni ada high cholesterol kan. Kecuali binatang ternakan manusia untuk jadi pet sebenarnya lah kan. Sekarang ni kucing pun ada lah masalah gemuk. Masalah heart attack pun ada. Sebab apa? Manusia bagi dia makan banyak benda yang sedap, berminyak. Akhirnya kucing pun boleh heart attack. Kasiannya. Dulu kucing ni masih sihat. Sekarang kucing pun jadi gemuk, boleh mati apa? Heart problem ke, macam-macam penyakit ada lah. Kan? Itu masalah. That's why kita kena faham food chain. Okay? Okay. Apa food chain, dia ada photosynthesis kan. Photosynthesis ialah buah hijau ni ada chlorophyll kan. Chlorophyll ni dia macam producer lah kan. Dia menggunakan energi daripada matahari. And then dia memerlukan water, dia memerlukan carbon dioxide. Water from hydrosphere. Carbon dioxide daripada atmosphere. Light from the solar lah, from the matahari lah kan. So tiga ni masuk, dia menghasilkan satu, store the energy from the sunlight to carbohydrate kan. Jadi makanan lah. Ataupun jadi badan dia lah kan. And then oksigen, carbon dioxide masuk akan membebaskan oksigen. Dia hanya simpan karbon. Mengapa nak simpan karbon? Sebab karbon tu akan simpan energi. So energi ni disimpan dalam karbon. So carbon dioxide dan karbon akan diambil oleh tumbuh-tumbuhan untuk menyimpan energi daripada sunlight. So karbon dia akan bawa energi. That's why carbohydrate. Bila ada karbon baru ada energi. Kalau tak ada karbon tak ada energi. Okay? That's why kita cakap apa? Low carbon society. Low carbon society, biasanya kita cakap apa? Kurang menghasilkan karbon kepada udara kan? Supaya kita lebih cinta alam kan? Sebenarnya bagi saya, kalau low carbon society, patutnya kita kena kurang makan karbohidrat lah. Pun jadi komuniti yang sihat kan, kurus kan, tak nak gemuk kan? Itu pun mungkin definisi baru oleh Oliver lah kan? Low carbon society ialah apa? Low carbohydrate society kan? Bukan dia low carbon dioxide saja. Kita sekarang cakap low carbon society ialah society yang less produce carbon dioxide kan? Mungkin bagi saya kena juga less consuming of carbohydrate lah. Kurang makan karbohidrat. Itu pun satu low carbon society kan. Manusia pun sihat, utara pun bersih kan. Itu ni, double carbon kena kurang ni. Bukan carbon dioxide saja, pun karbohidrat. Okay. So ini dia kan, karbohidrat. Daripada karbon di udara, so, energy from the solar, dan dia memerlukan air kan. So menghasilkan karbohidrat. Karbohidrat ikatan dia ada apa? Ada C, ada H, ada O. C, carbon dioxide bagi dia. H dengan O daripada water lah. Jadi water combine dengan carbon jadi CHO. So ada tiga elemen ni baru boleh jadi karbohidrat. Ada CHO. Ikatan dia macam mana? Boleh cari internet lah. CH2O ke CO2H ke lupa lah kan. Dia ada tiga komponen ni lah. Ada C, ada H, ada O. Iaitu air bercampur dengan karbon. Dipanaskan oleh matahari. Dia jadi karbohidrat kan. Itu dia proses fotosintesis. Di dunia ni, hanya tumbuh-tumbuh hijau saja boleh menghasilkan makanan. Manusia tak boleh. Manusia hanya proses makanan. Jadi manusia ni tak boleh create something. Kita hanya boleh transform something, changing something kan. Or refine something. Kita tak boleh produce something. Kita bukan producer. Kita memata hati menghasilkan apa-apa pun kan. Kita tahu merampas benda sajalah kan. Senang cerita lah. Kita tak boleh menghasilkan segala benda. Okay, energy flow ni kan, water into the plant kan, and then mana carbon dioxide masuk
Lepas tu dia ambil karbon saja, keluarkan oksigen. Dia karbon campur air, menghasilkan makanan dia. That's why dia namanya producer kan. Okey. Sebenarnya dia perlukan benda lain lagi. Nanti kita tengoklah. Dia bukan ini saja. Sebab apa? Kita menghasilkan makanan pun, kita menghasilkan daun ke, pokok ke, bukan ni karbohidrat saja. Pun ada benda lain. Kalau manusia hanya makan karbohidrat saja, boleh hidup ke boleh mati? Manusia hanya makan karbohidrat saja, mati ke hidup? Mati juga kan? Tak cukup zat kan? Tak boleh. You makan nasi saja boleh ke? Tak boleh lah, mati punya. Kan? Tapi orang dulu makan nasi dengan kicap saja. Mengapa tak mati ya? Tahu tak mengapa? Mengapa dulu orang makan nasi dengan kicap saja tak mati? Mengapa dia cukup zat tau? Dulu orang makan nasi dengan kicap. Mengapa cukup? Mengapa sekali makan nasi dengan kicap dia mati? Mati gemuk lah. Minyak banyak, batang gemuk tapi tak cukup zat mati. Mengapa orang dulu tak makan nasi dengan kicap saja? Fikir balik. Siapa ada jawapan dia? Mengapa orang dulu makan nasi dengan kicap, orang miskin kan, orang kampung kan, makan nasi dengan kicap dia tak mati punya tau. Cukup zat tau, kuat lagi tau, boleh cucu tanam lagi. Boleh tarik lembu lagi. Mengapa? Yes, siapa nak cuba? Mengapa? Orang sekarang banyak MSG. Banyak FCG. Okey, satu. Apa lagi? Siapa yang bersuara ni Mengapa? Tadi Alif Fahan bukan. Siapa ni? Tadi bercakap dia siapa? Saya, Syafika. Syafika Munawar. Okey. Mengapa? Siapa lagi? Mengapa orang dulu makan nasi kicap tak mati punya? Tak ada kekurangan zat punya. Mengapa? Sekarang jadi girls school pula. Mana boys pergi? Mana boys? Susah. Quality. Apa jawapan? Dulu nasi dia high quality, banyak zat. Mengapa? Mengapa dulu nasi banyak kualiti tinggi, sekarang kualiti rendah? Bukan kita sekarang ada sains teknologi atau orang saintis lah, ada apa orang cedik pandai punya. Bukankah beras sekarang lagi high quality? Mengapa dulu lagi high quality? Orang dulu tak pandai kan? Dulu environment lain doktor dengan sekarang. Apa yang lain? Iskandar, apa lain? Environment. Dulu bersih. Sekarang polluted. Tadi yang cakap tu, boys tu apa nama? Dia tulis ini, Dialan Shah. Macam baca nama dia. Tadi ada suruh. Macam mana baca nama you? Dylan Snyder. Dialan Snyder. You orang mana? Kuching. Oh, Kuching. Patut nama ni special ni. Kuching. Oh, bangsa apa? Iban. Okey. You cakap betul. Dulu punya beras high quality. You tahu ke orang pergi beli beras Sarawak, Baroy. Mengapa? Mengapa orang cakap Baroy punya nasi beras lagi baik daripada nasi putih dekat Sekincang ke Semenanjung punya, ke Myanmar, Thailand punya? Mengapa? Diorang pakai baja natural. Sebenarnya beras yang natural, dia banyak zat yang bagus. Ini satu lah kan. Dua lagi sebab apa tau? Saya cakap you mengapa sekarang ni orang cakap makan brown rice, tambah makan white rice? Apa bezanya brown rice dan white rice? Brown rice are less gluten. Brown rice ni dia kita macam ada satu perkataan tau, mungkin attack dekat sini dekat chat sini. Kita nama ni apa? Whole food. Betul ke? Makanan lengkap, whole food. Kita makan isi dengan kulit sekali. Yalah, beras tu kalau kulit yang paling luar tu keras tu kita buang. Lepas tu kita punya second layer dengan isi dia kita makan sekali, itu brown rice lah. Sebab dekat kulit yang kuning-kuning tu, brown rice yang kuning-kuning tu, brownish color punya lapisan kedua tu, sebenarnya itu banyak zat tau, banyak vitamin tau, banyak protein. Tapi kita manusia sebab nak sedap tau, kita buangkan itu, tinggal nasi putih. Apabila nasi putih sedap, mengapa sedap? Mengapa wanis pula. Mengapa wangi sedap? Sebab banyak gula. Sebab isi putih tu, di majority ni karbohidrat. Karbohidrat sedap kan? Macam gula lah. Karbohidrat sedap. Benda tak sedap tu sebenarnya bagus, iaitu brownish color punya second layer punya kulit tu, itu banyak vitamin, banyak zat, banyak protein, kita tak nak. Sebab kita nak benda sedap. Kita bukan nak benda yang berkhasiat. So orang dulu miskin, dia makan brown rice, sebab dia dulu tak ada teknologi jadi hot rice kan. So dulu nasi orang tak sedap lah, tak wangi lah, tak sedap lah, tak ada manisnya, kasarnya kan, kerasnya kan. Tapi dia banyak zat tau. That's why dia makan, dia ada karbohidrat, dia ada protein, dia ada vitamin, dia ada zat, semua ada. Sekarang ni orang makan nasi putih, dia makan karbohidrat saja. Senang cerita makan gula saja, glukos saja. So mana cukup zat?
That's why orang sekarang ni makan banyak nasi, jadi gemuk. Orang dulu makan banyak nasi, jadi sihat. Itu masalah. Jenis nasi itu sebenarnya sama, ataupun di lain, memang betul, ada yang lain, atau yang sama. Tapi kita sebagai proses. Sebab manusia ingat dia pandai kan, dengan sains, teknologi lah, adalah food industry lah. Dia food industry bukan menghasilkan makanan high quality dah. Dia hanya menghasilkan makanan yang sedap. That's why sekarang di dunia, mereka pentingkan sedap daripada benda yang sihat. Sihat tak penting, sedap lebih penting. Sama juga kan, tapi bukan sihat, dia nak sedap. Sedap tu mahal, bukan sihat yang mahal, sihat lagi murah. Kan? Itu jadi masalah. Itu kicap lagi satu problem. Kicap sekarang dan kicap dulu apa beza? Itu tahu macam mana buat kicap. Saya pernah pergi satu rumah lah, dia macam home industry kan, dia buat di rumah. Dia buat kicap. Kicap ni dia memerlukan kacang. Lepas tu kacang tu dia bagi dia fermented. Fermented ni macam apa? Ada bakteria lah, kecil bakteria lah kan, merupakan dia sebagainya kan. Akhirnya kicap tu walaupun dia kacang kita tahu lah ada protein, ada zat, ada vitamin. Apabila dia ada kerja fermentation. Fermentation bahasa Melayu apa? Fermentation. Bahasa Melayu apa? Penampayang. Tak tahu lah apa itu. Nanti tulis dekat cat tu boleh. Tulis sikit. Tak tahu macam mana. You tulis sikit dekat cat tu. Okey, sebab dia ada fermentation, ada kecil-kecil bakteria di menghuraikan kacang tu, akhirnya dia jadi lagi banyak zat tau. Lagi banyak protein, lagi berkhasiat tau. That's why dulu orang makan nasi ni kicap 7 kelas penampayang. 7 kelas zat kita tu belajar punya 7 kelas kan. Karbohidrat, protein, vitamin, mineral, air, apa lagi 7 kriteria kan. Pelawas, sebagainya. Cukup tau. Kita sekarang ni makan nasi putih, satu saja. Kicap sekarang ni, you pergi baca, kicap sekarang ni, dia tak fermented tau. Atau dia hanya campur lah air gula dengan warna hitam tu, dengan garam, dengan FG, apa? Orang cakap apa? FCD, apa tu? Nanti orang cakap MSG, dengan MSG lah. Ajinomoto ke MSG ke. Dia hanya campuran bahan kimia, bagi nampak ada rasa, ada bentuk, warna kicap saja. Dia namanya kicap sintetik tau. Dia bukan dia natural fermented punya kicap. Dia kicap sintetik punya. Macam you pergi beli vinegar, cuka tau. You pergi baca sana. Dia ada cuka buatan dengan cuka semula jadi. Cuka fermented lah. You beli cuka fermented pun berkhasiat. Kalau beli cuka yang sintetik ni, cuka buatan ni, dia hanya asid saja. Biasa cuka sebenarnya asid ataupun dia ialah natural vinegar. Natural vinegar berkhasiat, dia banyak protein dan vitamin semua sebab dia fermented, kecil bakteria ni. Tapi kalau cuka yang buatan manusia, dia tulis sana cuka buatan kan. Itu tak ada berkhasiat lah, dia hanya asid saja. Dia makan ini minum banyak asid buat apa? Sedap mana sedap, murah dan sedap. That's why beli makanan sedap dan murah tak ada guna punya lah. Hanya ia kepuasan sekejap dekat lidah saja. Nanti masuk badan dia tak ada guna punya benda itu. Dia hanya asid saja. Manusia perlu asid ke? Tak perlu lah. Tapi manusia perlukan vinegar, natural vinegar, dari fermented. That's why beli cuka, kalau saya kena banding tau. Dia lah mahal. Dia tulis sana apa? Natural fermented punya vinegar. You beli, ada guna dia. Badan you boleh guna. Kalau beli cuka murah, sedap, itu dia tulis cuka buatan manusia, you beli berapa? Takat untuk tipu dia lidah saja. Tak ada guna lah. Penipuan besar lah. Dia tipu dia sendiri lah. Itu ni. That's why dulu orang makan nasi dan kicap, cukup, sihat, kuat. Panjang umur. Sekarang ni makan nasi ni kicap, takut tak boleh tahan 3 tahun, matilah. Terus mati, tak cukup azab, apa, semua organ you failure ke, apa jadi. So, siapa salah? Semua salah teknologi cakap you. Semua salah food teknologi. Manusia semakin pandai proses, ke arah mana? Murah, sedap dan so-called berkualiti, cantik, sedap kan, cantik kan, berwarna-warni kan, wangi kan, itu sebab tipu manusia sendiri. Akhirnya dia makan, lagi banyak penyakit, lagi tak ada guna punya. Batang dia besar, tapi semua talang dia tak sihat punya. Tulang nampak besar, tapi talang dia berlubang-lubang punya, tahu tak? Tulang yang solid dengan tulang berlubang-lubang, ada beza tak? Ada beza punya. Ni tengok Mas Saleh, badan besar-besar, tulang besar, dia jatuh lagi senang patah tulang tau. Nanti orang kurus dekat India ke, dekat mana, Arab ke, ataupun dekat mana, dekat itu mana, Afrika ke, dia jatuh tak patah tulangnya. Kenapa? Masalah nampak besar, nampak makan banyak,
Tapi semua tipu punya. Dalam tulang tu dia punya berlubang-lubangnya kan. Dia bukan solidnya. That's why orang lelaki kaya, lelaki makan, lelaki bagus punya, sokong bagus punya, dia tak boleh jatuh tau. Jatuh je, tulang patah. Kan? Kaki sakit lah, apalah, semua ada lah. Sebab tulang dia semua banyak lubang-lubang dalam tu. Dia tak solid. Dia tak padat lah. Kan? Okay, that's why you faham ekosistem. Kita cakap food chain, makanan, you kena faham. Makanan pun ada quality, tak quality. Berkualiti maksudnya berguna untuk manusia, bukan dia setap saja. Setap ni sebenarnya tidak berguna lah. Okay, tak apa. You percaya tak percaya, cari lagi maklumat. Nanti you sendiri tahu. Okay, ini energy flow. Ini satu contoh energy flow lah kan. Grass eating animal, iaitu herbivore kan. Meat eating animal, carnivore kan. Dia tak masukkan manusia kan. Manusia dekat sini lah kan. Okay, decomposer ni bakteria lah, fungus kan. Dia menghuraikan kita punya benda hidup ke benda mati ke ini semua kan. Untuk, okay, nanti boleh teruskan. Okay, the carbon cycle. Kita cakap carbon pula. Carbon ni datang daripada udara kan semua. Ini so okay lah, tak payahlah. Okay, next. Okay, carbon banyak simpan di mana? Sebenarnya di atmosfer ni, carbon tak boleh banyak. Carbon banyak perlu di mana? Di dalam laut. Kan? Lepas tu dia banyak dekat laut. Kan? Banyak dekat fossil fuel, minyak. Minyak tu lah. Dalam laut, dalam marine sediment, tengok laut dia banyak carbon. Ataupun tak organic matter, iaitu dalam benda hidup lah. Sebenarnya atmosfer, udara jangan banyak carbon. Masalahnya, dulu kita banyak simpan di sini. Sekarang ni kita banyak bebaskan ke udara. That's why jadi masalah lah. That's why kita nak low carbon society ialah low carbon in the atmosphere. Bukan low carbon dekat ocean. Bukan low carbon dekat stone. Atau low carbon dekat organic matter. Organic matter maksudnya benda hidup lah. That's why kita nak high carbon in organic matter, ocean, marine, sediment semua, plant semua. Tapi less carbon in the atmosphere. Itu baru betul punya. Tengok sini kan. Jadual ini lagi nampak kan. Atmosphere punya carbon jangan banyak. Lepas tu lain tu mesti banyak. Tengok ocean dia punya carbon berapa kali ganda tinggi daripada atmosphere carbon. Ini yang betul-betul punya kan. Lithosphere, tanah-tanah, carbon dia lagi banyak tau. 60 juta kan. Carbon dekat lithosphere, dekat tanah. Plus lagi 15 juta. Apa beza dua ni? Satu dekat batu, satu dekat coral gans, apa benda tahu. Tengok biosphere semua kan. And then ocean, surface ke deep water kan. Tengok dekat utara pula. Dekat air, dekat tanah ni karbon dia banyak. Utara sikit. Tapi sikit ni jangan tambah satu saja pun susah-susah. Nanti create sudah masalah global warming kan. Okay, that's why kita jangan pandai-pandai menukar keadaan. Menukar komposisi karbon ni di mana. Bila kita tampakkan karbon di utara, jadi problem. Sebenarnya kita gunakan enjin lah, membakar lah, banyak lembu ke. Kita suka makan daging. Bukan masalah tadi saya cakap tanah perlukan banyak. Saya makan vegetarian. Sebelum tumbuh-tumbuhan ni berkembang untuk saya, dia menghasilkan oksigen. Tapi you bila lembu dan itik ke ayam ke sebelum dia berkembang untuk you, dia menghasilkan karbon dioksida. That's why saya makan makanan yang dia contribute kepada udara bersih dulu, baru dimakan oleh saya. You punya makanan ni merosakkan dunia lagi, baru dimakan oleh you. So you ini kira makan pun merosakkan alam sekitar. Walaupun you tak merosakkan alam sekitar lah, tapi you punya binatang sudah tolong you merosakkan alam sekitar dulu lah kan. You punya makanan tu, you punya lembu ke, ayam ke, sudah merosakkan alam sekitar dulu kan. Dia menghasilkan banyak karbon dioksida dulu kan sebelum dia mati kan. That's why makan vegetarian bukan saja jimat tanah pun, kita kurangkan karbon dekat udara kan. Sebab saya tidak menghasilkan karbon dioksida. You punya lembu ke, ayam ke, menghasilkan banyak karbon dioksida kan sebelum dia berkembang kan. Okay. Ini carbon cycle, boleh baca sendirilah. That's why photosynthesis ni dia menyimpan karbon. Karbon masuk ke tumbuhan. That's why photosynthesis ni bagus, tumbuhan ni bagus. Dia menyimpan karbon di dalam benda yang organism ni. Kurang karbon di udara. Tapi manusia punya aktiviti nanti respiration kan akan menghasilkan karbon dioksida, menghasilkan karbon. Nanti mati pun sama. Nanti binatang tu merebut akan menghasilkan karbon dioksida ke udara kan. Okey Memang tumbuhan pun ada respiration, tapi manusia tumbuhan punya respiration dia sikit, photosynthesis lagi tinggi. That's why akhir sekali dia menghasilkan lebih karbon daripada menggunakan karbon lah. Respiration dia ada menggunakan karbon, menghasilkan karbon tapi sikit.
lebih banyak fotosintesis yang menyimpan karbon. So akhirnya green plant ni menghasilkan oksigen, kurangkan karbon dioksida. Walaupun dia juga ada menghasilkan karbon dioksida, tapi tak banyak. Manusia memang 100% menghasilkan karbon dioksida, kita tak boleh mengkurangkan karbon dioksida. Manusia tak mampu tukar karbon dioksida jadi oksigen. Kita tak boleh buat makanan sendiri, karbohidrat sebagainya kan. Okay, C dekat mana? Itu penting. C dekat tumbuh-tumbuhan, C dekat binatang, lepas tu C bagi udara. Habislah. Tapi tak apa, kalau tumbuhan banyak, C akan masuk tumbuh-tumbuhan. That's why kita kena tanam banyak pokok, kurangkan binatang. Kalau kita tanam bunuh manusia, kita kena kurangkan makan ayam lah, supaya kita tak perlu banyak ayam yang merebut menghasilkan karbon. Kita kena kurangkan ayam, kena kurangkan itik, kurangkan lembu kan, supaya kurangkan khinzir kan, supaya kita menghasilkan banyak karbon. Kita makan vegetarian, so kita cucuk banyak buah-buahan, beras kan, sayur kan, kita menghasilkan banyak oksigen, kita banyak mengurangkan karbon dioksida. So orang vegetarian dunia dia lebih green lah sebenarnya lah. Kalau kita cakap dua masyarakat kan, masyarakat vegetarian dan masyarakat yang suka makan daging. Masyarakat yang vegetarian banyak menghasilkan oksigen lah. Masyarakat yang suka makan daging banyak menghasilkan karbon dioksida. Dia bukan dia seorang menghasilkan karbon dioksida, termasuk binatang-binatang dia 10 korban kan, pun menghasilkan karbon dioksida. Itu ni all contribute to the global warming kan. Okay, setakat ni ada pantahan? Tak ada. Okay, karbon-karbon semua boleh tengok sendirilah. Ini nota pun ambil dekat internet, you boleh cari lagi internet. Okay. Carbon sink, maksudnya kita simpan karbon di mana? Biasanya simpan di, tadi saya cakap lah, air lah, air lah, tanah, sebagainya kan, batu semua, biosphere semua ada kan. Jadi baik jangan simpan di atmosphere lah kan. Itu biosink yang lebih baik kan. Okay. Natural process that will return carbon to atmosphere kan. Ini diagram dia, nanti boleh tengok. You nak I share, boleh nanti I share kemudian. Why carbon so important? Carbon ni ada dalam tumbuh-tumbuhan, binatang semua. Dia jadi makanan kita, source of energy. Sebab manusia ni tak boleh tarik ambil energy from the solar, tak boleh. Kita hanya boleh ambil energy daripada tumbuh-tumbuhan atau binatang lain. That's why carbon ni dia akan jadi source of energy kan. Itu penting bagi manusia. You langsung tak ada carbon, tak ada energy, mati juga. That's why orang kalau jaga makan pun kurang makan karbohidrat pun tak boleh kurang banyak. Nanti kurang banyak nanti takut pingsan lah. Tak ada energy lah kan. Tak ada energy pun tak boleh. Okay. This is important for carbon for human lah kan. Okay. Selain daripada karbon ni, sebenarnya satu lagi benda penting. Bukan satu lagi, banyak lagi benda penting. Seperti apa? Sulfat dan nitrat dan sebagainya. Tumbuh-tumbuhan, binatang ni, kita tak boleh hidup dengan karbon saja. Karbohidrat saja tak cukup. Iaitu CH dengan O saja tak cukup. Kita memerlukan juga sulfat lah, nitrat dan bahan kimia lain. Mengapa? Contohnya kita perlukan protein. Protein bentuk daripada apa? Kita perlukan nitrat untuk bentuk protein. Kalau tak ada nitrat dari bawah tanah, kita tak ada protein yang cukup. Nanti kita pula sakit tak ada protein. That's why kita bukan perlukan karbohidrat saja, kita perlukan benda lain kan. Okey, tadi saya cakap nitrat kan. Itu dia cakap, nitrogen cycle. Kita perlukan nitrogen daripada tanah dalam bentuk nitrat ini semua. Nitrat ini maksudnya gabungan bahan kimia nitrogen lah dengan benda-benda lain lah, nitrat. Kita memerlukan nitrat ini yang boleh diserap oleh binatang ke tumbuh-tumbuhan juga. So akar tumbuh-tumbuhan ni, tumbuhan yang kekacang ini, dia akan menserap nitrat ni, nitrogen ni daripada bawah tanah. Daripada tanah ke dari air tau. Akhirnya dia akan bentuk protein. So protein dalam dia ada elemen N tu, nitrogen tu. Okay. So akan berbentuk protein. So apabila primary consumer ni, yang herbivore ni, dia makan tumbuh-tumbuhan, dia bukan dapat karbohidrat sahaja, dia pun dapatnya protein. So soalan saya, protein datang dari binatang ke dari tumbuh-tumbuhan? Yes? Dari tumbuh-tumbuhan dulu. Sorry, minum air. Apa yang cakap ni kalau minum air. So, protein dari tumbuh-tumbuhan, bukan daripada binatang. Binatang hanya membawa protein dari tumbuh-tumbuhan ke binatang. So, kita cakap, kita mesti makan binatang bawa cukup protein. Betul tak salah? Mengapa kita cakap mesti makan protein daripada binatang? Tak boleh makan protein dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ada protein ke? Ada. You makan kacang kan? Beans kan? Pun banyak protein.
Tapi manusia ni mungkin malas, dia nak makan senannya. Sebab dia makan binatang, senang dapat protein. Sebab binatang dia suka makan banyak protein dia, tumbuh-tumbuhan, masuk badan dia, kita sekali makan pop, satu pieces saja, satu keping daging kecil je, sudah banyak protein. Kalau kita nak makan tumbuh-tumbuhan tu, kita kena makan banyak atau sikit? Banyak. Kena makan banyak. That's why saya vegetarian, saya kena makan macam-macam kacang tau. Kacang yang warna hijau ke, warna merah ke, warna hitam ke, kuning ke, semua kena makan. Sebab apa? I kena jadi kerja macam lembu lah. Setiap hari makan. Kalau tengok lembu lah, kalau you biar dia keluar sampai balik, asyik makan je. Itulah vegetarian, kena makan banyak. Dulu mula-mula jadi vegetarian, 2 jam selalu lapar. 2 jam selalu lapar. Sebab apa? You makan daging, tahan lama. Sebab apa? Concentrate kan. Dia punya protein ke karbohidrat itu concentrate dekat daging dia. You makan sikit je cukup tau. Tapi kalau makan tumbuh-tumbuhan, saya kena makan banyak lah. Tapi okey lah juga. Saya rasa lagi selesa. Saya boleh makan banyak. Tak gemuk. So, saya perlukan banyak. Nanti banyak tu tak gemuk kan. Sebab apa? Dia low concentration. So, saya boleh sentiasa suka makan je boleh makan. Sekejap makan kacang merah lah, kacang hijau lah, kacang hitam lah, kacang kuda ke. Semua kacang boleh makan. Kan? Tumbuh-tumbuhan macam-macam boleh makan. Sayur warna hijau ada, warna merah ada, warna biru ada. Tahu kan? Warna kuning ada, warna putih ada kan? Sebenarnya sayur pun macam warna, kacang pun ada macam-macam warna. Semua ada hasil berlainan. So, dia boleh makan banyak sebenarnya. Tapi jangan risau, dia makan pun tak gemuknya. Sebab apa? Dia low concentration. Macam lembu lah, makan banyak pun tak gemuk kan. Dia fit bukan gemuk kan. So, itu pilihannya. So, dia nak makan protein tumbuh-tumbuhan, tapi kena makan banyak, betulnya. Kalau makan sikit pun tak boleh. Ini kena makan berbagai jenis. Kalau makan binatang, itu orang cakap shortcut lah. Kerja malas. Dia hampir satu keping saja daging lembu, semua sudah ada. Itu kerja senang lah. Okay. So, nitrogen daripada tanah masuk tumbuh-tumbuhan bentuk protein. And then herbivore makan tumbuh-tumbuhan dapat protein. Lepas tu herbivore dimakan oleh carnivore dimakan oleh manusia kan. And then semua mati nanti, dia akan decompose kan, akan dihuraikan oleh bakteria kan. Akhirnya nitrogen tu akan balik ke tanah. Itu yang penting. Tadi cakap kan, kalau tak ada bakteria yang decompose, kita satu banyak jasad mati. Satu lagi apa? Nutrien seperti nitrogen ni tak boleh balik ke tanah. Apabila tak balik ke tanah, tumbuhan nanti tak dapat lagi nitrogen, tak boleh menghasilkan protein yang baru. That's why kalau tak ada bakteria menghuraikan benda yang mati ni, ataupun sisa air kecil, air kencing, air besar itu semua, kita akan kekurangan protein. Kita akan kekurangan protein lah. Sebab nitrogen tu tak boleh balik ke tanah, tumbuhan hijau tak akan dapat protein baru, nanti binatang yang makan tumbuh-tumbuhan itu pun tak cukup protein, you makan binatang itu pun tak cukup protein. So manusia nanti kekurangan protein lah. So baru penting ya bakteria ni untuk menghuraikan benda mati ke sisa makanan kita ke. Salah satu dia akan return the nitrogen to the soil, to the underground water lah. Then kita boleh memulakan lagi, menyambung lagi nitrogen cycle untuk membentuk protein untuk tumbuhan dan binatang. That's why tak ada decomposting, bukan masalah banyak sampah, pun tak cukup protein nanti. Kan? Nanti semua orang tak cukup protein, semua tumbuhan, haiwan semua tak cukup protein. So, bakteria punya contribution pun besar sebenarnya. Okay, setakat ni boleh? Kita sudah faham carbon cycle. Carbon cycle berkaitan dengan food chain, berkaitan dengan energy flow. Nitrogen cycle berkaitan dengan protein. Yang kita rasa pentingnya protein kan. Lepas tu ada hydraulic cycle. Kitaran H. Air, H2O ni kan. Sebenarnya dunia ni filter yang paling baik ni apa? Filter yang paling baik ialah water cycle ni, hydraulic cycle ni, ataupun kita mana raining, hujan. Hujan ni merupakan satu proses yang semula jadi untuk membersihkan air, merupakan water purification, natural water purification, membersihkan air. Sebab apa? Contoh ni air garam dekat laut, ataupun even air najis dekat kolam oksidasi punya, ataupun air beracun ke, air kotor ke di bumi ni, semua ni akan melalui proses dia apa? Evaporation, penyacatan ni. Dia hanya menghasilkan H2O. Dia akan simpanlah semua sampah lah, racun lah, kekotoran lah, zat-zat lain di dalam
sungai ke, laut ke, kolam takongan ke, kolam najis ke dan sebagainya. So menghasilkan air yang bersih kan, melalui evaporation. Evaporation naik, akhirnya condensation. Condensation maksudnya daripada wap air kecil jadi air besar. Air besar tu kita nampak cloud lah kan, bentuk awam. Lama-lama dia lagi berat, dia akan berlaku the proses dia precipitation, iaitu hujan turun. So hujan turun ni sebenarnya ialah air yang pure water kan, air tuling kan, pure water. Tapi mengapa air pantas sekali kita kotor, air hujan pun kotor? Sebab utara kita kotor. So apabila kita membebaskan banyak karbon dioksida tadi cakap tu, suka makan lembu ke ayam tu, sebelum dia berkorban tu, dia menghasilkan banyak CO2 kan. Apabila CO2 di utara ini campur dengan H2O jadi apa? CO2 campur air jadi apa? Jadi asid. Ni banyak orang sains ni. CO2 campur H2O. Tengok chart H2O. Tengok charting sana CO2 campur H2O jadi apa? Acid carbonate. Betul? CO2 campur H2O. Akhirnya dapat HCO2. Kan? Jadi acid carbonate. So disebabkan ia punya lembu lah, ayam semua, tengok sendiri, kita sendiri, saya sendiri, kereta kita punya mesin semua, kita menghasilkan banyak CO2. CO2 campur dengan air hujan, akhirnya jadi acid rain. Patutnya proses hydraulic cycle ni, proses precipitation, air hujan ni sebenarnya menghasilkan air bersih, air tuling. Disebabkan manusia ni menghasilkan banyak CO2, so akhirnya air hujan ni jadi air acid lah. So tak sihat lah untuk diminum. That's why kita perlu water tank kan, ambil air bersih daripada sungai kan. And then sekarang ni pula pembangunan manusia merosakkan pollute water tank yang water kan. That's why air sungai tercemar. Kita pun Selangor tak tahu lah, tahun ini sudah 4 ke 5 kali tak ada air bersih kan, sebab apa? Tercemar. Kalau nak ambil air hujan, takut pula air kita asid kan. Mengapa? Kita pasti menghasilkan karbon dioksida. So manusia hasilkan karbon dioksida, kereta menghasilkan karbon dioksida, kilang menghasilkan karbon dioksida, ayam menghasilkan karbon dioksida, lembu menghasilkan karbon dioksida. Semakin banyak aktiviti organisme menghasilkan karbon dioksida. Yang berkurangkan karbon dioksida ialah pokok. Tapi pokok kita semakin kurang kan. Kita dah pemajuan, setiap hari tebang pokok. So kurang organisme yang mengkurangkan CO2. Membanyakkan organisme, binatang ke, enjin ke yang menghasilkan CO2. That's why carbon content in the atmosphere semakin naik. That's why hujan turun jadi acid carbonate. Kan? So kita sendiri merosakkan dunia kita. Bukan ya bencana alam, ini bencana manusia. Human problem kan. Manusia memang punca segala-gala masalah lah. Masalah ekonomi ke, masalah sosial ke, masalah politik ke, masalah alam sekitar ke. Ini memang human creation lah. Kita pandai menghasilkan masalah lah. Betul lah? So manusia ni human creation, problem creation kan. Kan dia pandai menghasilkan masalah, dia tak tahu menghasilkan penyelesaian lah. Setuju tak setuju? Apa fikir balik? So ini nak jadi problem creator kan, nak jadi problem solving, problem solver kan. Kita nak penyelesaian masalah ke kita nak jadi penghasil masalah? So sepatutnya orang betul-betul cinta alam lah, ialah vegetarian lah. Dia kalau tak jadi vegetarian, dia cakap cinta alam ni sebenarnya banyak tipu punya lah. Kan? Saya ingat lagi, saya pergi satu perbincangan dekat UKM tau, Universiti Kebangsaan Malaysia kan. Lestari kan, tahu kan semua atau organisasi nama Lestari kan. Bincang masalah ikan pupus lah, apa benda kan. Lepas bincang-bincang keluar makan apa? Ikan lagi. Mengapa tak pupus? Kalau ramai suka makan ikan. Jadi kita banyak pembangunan kan, kacau laut kan, tampakan dan sebagainya. Lagi lah pupus ikan kan. Semua aktiviti merosakkan ekosistem laut, ikan. Tapi bincang lama-lama cakap pupus. That's why ada satu NGO tu, dalam meeting tu cakap tau, you takut ikan pupus, jangan makan ikan lah. You nak suka makan ikan bilis, ikan kecil-kecil pun nak makan, ikan besar pun nak makan, semua ikan nak makan. Kecil sampai besar semua nak makan kan. Pakai jaring kecil lah besar semua pakai kan. Nanti merasakan ekosistem laut lagi. Nanti you pergi cakap sana, ikan pupus. Semua ni tipu orang punya. Bukan dia sincere nak selesai masalah tau. Dia hanya ekosistem ke hijau ni sebagai dia punya sumber mata cari duit saja. Dia nak cakap dia expert hijau, expert ekosistem, expert environment. Kan? Dia engineer alam sekitar, dia town planner, green punya town planner, environmental planner kan.
That's why tiap-tiap hari cakap lah, sustainability, ekosistem. Nanti keluar makan, lagi lembu ayam, ikan lagi, macam lah, tak apa-apa kan. Nanti bawa kereta, tak nak naik bas, tak nak naik public transport kan, tak nak naik basikal kan, tak nak jalan kaki punya kan, sikit-sikit naik kereta saja. Nanti suka merokok lagi, membakar-bakar lagi asap kan, merokok lagi kan. Nanti dia cakap cinta alamnya. Itu orang betul ke tipunya? Hipokrit. Dia tahu macam mana manipulate the environment for the own income saja. Dia nak cari duit saja. Bukan dia betul-betul nak green kan. Dalam bangunan berhisap, keluar kereta dia menghasilkan asap lagi kan. Nanti makan banyak tapi tak boleh habis makan, buang makanan lagi kan. Dia ambil mangkuk besar, buang. Makan dia suka makan buffet. Buffet ambil banyak tak boleh habis, buang lagi kan. Itu masalah dia. Kita tahu secret recipe. Pernah tengok TV ya. Secret recipe tahu kan? Cuakek punya kan? You suka makan secret recipe paket kan? You rasa you cinta alam ke tak cinta alam? Bukan secret recipe saja. Banyak kedai atau restoran yang high class ke hotel macam ni lah. Makanan dia sampai malam dia akan buang. Kek yang tak boleh habis jual sampai malam dia kena buang. Dia tak boleh simpan sampai besok punya tau. That's why bila you suka business macam ni, you suka pergi consume kan. Kedai-kedai restoran ke, 5-star hotel ke, pergi makan buffet ke apa kan. You sebenarnya mengkalahkan industri aktiviti yang buang makanan tau. Sebab mereka dia mesti masak banyak tau untuk you pilih kan. Nanti malam pukul 10 dia tutup semua buang. Dia tak boleh simpan besoknya. Itu dia punya quality control. So you suka consume dekat industri restoran, kedai, hotel macam ni, sebenarnya you mengkalahkan aktiviti membazir makanan. Mereka tak boleh simpan sampai besoknya. Kan? Si McDonald sama. Kan? That's why dekat Masaleh, saya tengok beberapa bulan lepas yang ada berita kan. Masaleh yang pelik-pelik ni, dia suka pergi korek sampah dekat belakang McDonald KFC tau malam. Sebab apa? Dalam ni sebenarnya ada makanan yang belum dimakan, dia buang tau. Dia tutup kedai pukul 10, the balance, buang. Tak boleh simpan besoknya, kena buang. That's why you boleh dapat ayam ke, sayur ke, yang fresh kan, baru masak, dia memang buang. Pukul 10 tutup, buang. So ada orang dia cakap, dia malam nanti dia pergi cari makan tak perlu bayar. Pergi korek-korek plastik bag hitam tu, keluarkan makanan boleh makan. Itu masalah dia kerja lah. I think orang ASEAN ni tak berani lah. Mungkin badan mereka ni immune kuat lah. Tak takut virus, bakteria punya kan. That's why itu satu masalah. And then tekan masalah ni, itu saya tengok juga, ada satu kumpulan, dia ucapkan satu apps kan, satu apps lah. Sampai malam pukul 8, pukul 9 lah, apps dia sudah mula berfungsi. Kedai-kedai yang join apps ni, dia akan sudah iklankan tau. Okay, saya ada lebih makanan apa. So, mengkalahkan orang beli dengan harga murah. Cheap sale lah. Mungkin RM10 jadi RM5 lah. So, pukul 9 je orang masuk apps ni, cari makanan yang sudah murah. Dia sepatutnya nak tutup kedai lah kan, pukul 9. 10 nak tutup kedai kan, dia mula cheap sale lah. So, dia join apps tu, you boleh beli makanan yang half price ke, tak tahu berapa persen discountnya lah. So, ada orang pukul 9 baru beli makanan. Supaya beli makanan murah kan. Supaya pukul 10 tak payah buang kan. Dia boleh habiskan juga before 10. Itu ni masalah. Kalau kita tetap mengurus makanan, itu jadi satu pembaziran. Sebab makanan itu semua dihasilkan, yang menghasilkan carbon dioxide. Kan? Nanti tak habis makan lagi. Laki lah tinggi carbon dioxide kita kan. Nanti makanan berupuk kan. Laki tinggi carbon dioxide keluar. Kan? That's why, masalah carbon ini akan bukan saja global warming lah. Kepanasan dunia. Kita juga pollute the water kan. The clean water from the precipitation kan, from the rain pun jadi hujan asid. Hujan asid turun, kena kulit manusia senang dapat kanser kulit. Kan? Binatang pun nanti sakit kan. Rumah kita cepat rosak kan. Cat-cat kita pun senang rosak kan. Tumbuh-tumbuhan hijau pun senang dapat penyakit dia. Tumbuh-tumbuhan kita senang sakit juga kan. That's why kita ni merasakan ekosistem dengan aktiviti manusia yang tak betul. Bukanlah kita menghasilkan apa, kita hanya mengubah saja tau. Apabila kita mengubah proses yang betul jadi proses yang tidak betul, mengubah content of the carbon in the atmosphere, kita sudah merasakan dunia. Jadi dunia ni rosak ni hanya perlu you mengubah sikit. You tak payah menghasilkan benda baru. Sebab manusia memang tak mampu hasilkan benda baru. Kita bukan kereta kan. Tapi kita mampu ubah kan. Apa mampu ubah betul, okey. Kalau salah, that's why tadi saya cakap kan, manusia ni boleh diubah. Dan boleh mengubah. Mengubah ke arah betul, bagus. Mengubah ke bentuk direction yang salah, the wrong direction, we are creating the problem. Betul? Siapa nampak pantahan kan? Tak ada? Kan ni no school lah. Tak ada boys school pun tak ada ke school lah. Jadi no school lah. Semua tidur lah. Ke semua tengah masak ni, nak makan ni.
Okay, ini boleh baca sendiri ya. Evaporation, transpiration, semua. Makan sayur lah. Boleh baca sendiri ya. Condensation, tahu kan ini semua? Kalau tak tahu, tak apa. Pergi online cari, pergi YouTube cari water cycle je. Wah, itu expert lagi banyak boleh ajar you punya. That's why I cakap, memorizing, you boleh cari YouTube lah, boleh cari Google lah, boleh cari macam-macam benda lain. Tapi thinking tu penting. Macam mana memikir itu penting. Kan? Itu mesti manusia yang kecil saja. Orang lain tak boleh buat. Komputer tak boleh buat thinking. Kan? Okay ya. Precipitation dan sebagainya. Ini baca sendiri. Run off. Run off maksudnya apa? Air larian permukaan bumi kan. So air mengalir ke permukaan bumi ya. Dan infiltration. Air masuk ke bawah tanah. Infiltration ni penting tau. Apabila dunia semula jadi, dunia kita tanah ni ya tanah rumput kan. Greenland kan. Ground food with the vegetarian kan. Vegetables kan. Greenland. Greenland ni boleh menyerap air melalui proses infiltration. Air ni filter ke dalam tanah. So air bawah tanah ni bersih lah kan. That's why kita suka minum apa? Mineral water kan. Air bersih, air bawah tanah. Ataupun kita punya air perigi kan, air bersih. Sebab apa? Dia melalui proses infiltration. Air hujan telah filter melalui tanah, masuk ke bawah tanah, bersih. Kan? Tapi masalahnya pembangunan, we change the green land into the concrete land kan. Concrete land. And then air boleh turun ke? Tak boleh turun. So kita akan kurangkan infiltration through our development and increase the water runoff. Air larian jadi ramai lah. Bukan refugees tau, bukan itu pelari tau, pelarian. Jadi air larian je, water runoff jadi banyak. Kan? So air larian banyak, jadi masalah apa? Senang, banjir kilat. Macam mana? Banjir kilat lah. Pencemaran satu, banjir kilat lagi teruk. So mengapa banjir kilat? Sebab air tak masuk dalam tanah. no infiltration. That's why mengapa Kuala Selangor sampai Benam jarang-jarang ada banjir kilat. Mengapa Kuala Lumpur lah, bandaraya-bandaraya ni banyak banjir kilat. Sebab apa? Kita less green land. Kita ada more concrete land. Kita less infiltration. That's why bandaraya senang banjir lah. Lagipun kita buat parit pun, kita pakai konkritnya kan. Lagi dia senang banjir. Kita bukan buat sungai yang semua jadi lah. Yang ada infiltration. Kita suka bagi air berlari. Kita tak suka air itu ke bawah tanah. Itu sistem kita salah lah. That's why JPS, I think 20 tahun lepas kan, dia buat manual saluran berserat alam. Dia kalahkan jangan buat konkrit punya drainage. Dia mengkalahkan kita buat greennya river kan. Something macam river. Dia minta kita buat kolam takungan kan sebagainya kan. Yang bukan dia konkrit tau. Dia kena green supaya air ni bukan ditakung saja, tak boleh diserap ke bawah tanah, masuk ke underground water kan, infiltration. Itu ni manual saluran berserat alam. Bukan air lariannya kan. That's why saya tak faham tau, mengapa river alive. Akhir sekali sungai itu sungai Kompak itu macam parit besar Kompak saja, bukan sungai Kompak kan. Salah, dia masih parit, masih konkrit. Patutnya river alive, dia kena tukar jadi river. Betul-betul jadi river lah, green kan. Tanah. Barulah green. Ini masih konkrit lagi kan. Mestilah banjir lagi. Kita masih mengkalahkan water runoff kan. Layang air berlari. Kita tidak bawa air dia ke dalam tanah kan. Kita suka dia berlari di permukaan bumi kan. That's why itu tak boleh selesai masalah lah. Parit itu masih busuk. Kalau hujan, air lari. Tak sempat lari, banjir kan. So maksudnya kita tak selesai masalah lah. Kan? Kita hanya tahu transfer the problem. Bila hujan turun, kita buat parit besar-besar, apa tujuan dia? We transfer the problem from the hilly area to the low-lying area kan. Tanah tinggi buat parit besar, mengalir air laju ke mana? Ke kawasan rendah. Biarlah orang kawasan rendah dibanjir lah. Air pada muka dia banjir. That's why mengapa KL banjir? Sebab KL ni kawasan rendah. Kawasan tinggi tu tak banjir lah. Kawasan rendah tu banjir lah. Kan? Sebab itulah masalah drainage. Kita ingat buat sistem peparitan baik. Apa maksudnya sistem peparitan baik? Mengalir air dengan laju. Laju bagaimana? Membanjirkan kawasan rendah. Itulah tujuan dia sebenarnya. Bukan dia selesai masalah. So, orang miskin tutup kawasan rendah, biarlah setiap hari banjir. Orang kaya tutup di tanah tinggi, happy, tak ada banjir. Itulah sistem pengezonan kita kan, zoning kan. Kawasan rendah buatlah low cost. Kawasan tinggi buat high cost. Betul tak? Dulu you balik out. High cost tanah tinggi kan, low cost tanah rendah kan, betul? Betul. Betul kan? Biarlah orang miskin, laki miskin dengan banjir kilat. Setiap hari, setiap tahun, harta dia rosak sebab banjir. Orang kaya tutup tingginya, tak payah banjir. Nanti ditambah lagi dengan drainage kita kan, sistem peparitan yang high class kan. Transfer the problem from the rich to the poor. Itu ni, sistem perancang bandar kita, peparitan kita pun sebenarnya kita ni
Cakap adil lah, apalah kan, sama lah, equality lah, semua tipunya kan. Sebenarnya kita ni menyumbang juga kepada kemiskinan orang miskin kan. Kita transfer the problem kan. Yang bagus ni, that's why sekarang punya konsep baru, tak kira apa, kawasan tanah tinggi, apabila buat pembangunan, dia mesti buat kolam takungan kan. That's why semua pembangunan sekarang ni ada kolam. Mengapa ada kolam? Simpan air di tempat masing-masing. Jangan mengalir ke kawasan tanah rendah. Supaya tanah rendah jangan terima lebih masalah, iaitu banjir. Itu ni solve the problem. So all the development sekarang ni 3% kan, sebagai kolam takungan kan, buat kolam. Nak buat apa suka hati lah, kolam itu untuk recreation boleh, tanah recreation tu biarlah orang Cina cakap itu feng shui kan. Tapi sekarang ni pemaju semua cakap tempat dia feng shui. Mengapa ada feng shui? Dia cakap ada feng, ada angin, ada shui, ada air. Mengapa ada air? Kolam takungan. Semua pemaju cakap dia punya tempat kut feng shui lah sekarang ni. Sebab semua ada kolam. Okey, habis cerita itu. Bagus lah untuk dia kesenang kelentong lah. Kan? Sebab ada kolam untuk simpan air hujan. Supaya tak pancirkan tempat tanah rendah ni. Orang miskin punya tempat lah. Ataupun tepi sungai tak ada banjir nantilah. Itu ni penyelesaian, salah satu penyelesaian lah daripada GPS punya usaha lah. Iaitu kolam takungan. So apa ni usaha town planner? Dari segi zoning. Apa kita nak buat supaya kurang banjir kilat? Pernahkah kita fikir? GPS sudah buat satu contribution sangat bagus. Apa town planner punya contribution? Macam mana kurangkan banjir kilat? Pernah fikir? That's why kita belajar ni teori bukannya untuk hafal saja. Untuk kita berfikir. Kita belajar dari water cycle sekarang ni. Daripada carbon cycle ni. Energy flow, food chain. Tadi ada nitrogen cycle. Apa kita nak buat ni? Boleh ke menghasilkan satu senarai prinsipal bandar mampang ni? Jangan ambil nota orang lain. You fikir sendiri dengan you faham ekosistem sekarang ni. Water cycle lah, semua cycle ni. Bolehkah kita menghasilkan prinsipal-prinsipal pembangunan mampang dengan kefahaman sendiri? That's why tak payah diru orang punya nota. Exam tak payah diru nota orang. Tak payah copy internet. You kalau faham, you boleh buat sendiri. You boleh buat buku sendiri. You sudah jadi expert baru. You sudah jadi pencinta alam yang 20-20-nya. Betul? Halo? Betul. Okay, so setakat ni kita buat sekejap lagi. Kita siapa nak cuba? Apa prinsipal pembangunan mampang boleh dihasilkan ikut kefahaman hari ini? Tak payah ambil nota orang lainnya. Apa prinsip-prinsip pembangunan mampang? Okey, satu orang bagi satu prinsip baru. Mungkin sama dengan orang lain, tak apa. Mungkin baru, mungkin sama. Apa prinsip yang mampang ni? Ikut pemahaman hari ini. Yes. Macam mana menghasilkan pembangunan mampang ni? Mengikut ekosistemnya prinsip ini. Apa prinsip mampang ni? Alamak. Diam terus pula. Halo. Bagi nama lah. Tengok siapa tidur ni. Israf Azmi. Siapa ni? Israf Azmi. Tak ada? Ayah. Yuhainis Arif. Ada? Pun tak ada? Ini tengah tidur ke? Tengah makan, tengah masak? Tak ada? Yuhainis Arif. Tak ada? Ishraf Azmi, tak ada? Sherin Amira? Sherini Amira? Ini orang bagaimana semua ni? Hello? Sherini Amira, you orang mana? Saya orang Sarawak. Oh, itulah tengok nama special. Sarawak mana? Kuching. Kuching juga? Okey. So, apa prinsip alam sekitar boleh, prinsip pembangunan mampang ni, boleh keluarkan satu prinsip pembangunan mampang mengikut pemahaman hari ni? Apa prinsip? Soalan apa doktor? Apa prinsip mampang yang boleh you hasilkan mengikut pemahaman hari ni? Prinsip mampai. Jangan ambil orang banyak, fikir sendiri. Sesuai dengan apa kita belajar, carbon cycle, hydrological cycle, energy flow, dengan apa yang cerita selama 1 jam lebih hari ni. Apa prinsip perancang mampang boleh buat? Boleh hasilkan barunya. Mungkin sama orang lain, tak apa. Fikir dulu bagi chance orang lain. Arifah Amin. Arifah Amin, mana? Bagaimana? Muhammad. Yes. Sudah ada idea. Apa prinsip boleh hasilkan atau cadangan mampang? Untuk pembangunan mampang. Pada pendapat saya, macam kepentingan nak guna natural resource untuk future kita. I mean like kita banyak akan more kepada green things,
pembangunan hijau semua tu. Okay, macam mana disokong oleh nota yang kita, bukan nota, perbincangan hari ini. You punya cadangan ni, macam mana kaitkan dengan apa yang kita belajar hari ini selama 1 jam lebih? Apa kaitan? Nervous pula. Macam doktor cakap kan, masalah environment ni dia banyak berpunca kepada kita punya development kita tersendiri. Contohnya macam berlakunya banjir itu disebabkan manusia dia create things yang bukan hijau, something yang bukan hijau macam tu, something yang bukan sustain. So as in the future, kita create new idea ataupun new development more kepada green things, more kepada pembangunan hijau macam tu. Okey. Nanti balik kepada tadi orang Sarawak tu sharing Amira macam mana? Sudah dapat idea lah? Alamak. Ya doktor. Belum. Sudah ada idea lah? Apa ni? Kualiti alam sekitar boleh ke doktor? Tak tahu, cakap lah. Cakap dulu. Cuba. Try. Kualiti alam sekitar ni contoh dia macam kita mengelakkan pencemaran alam. Contoh macam yang doktor kata tadi, macam kita kurangkan Kurangkan apa ni? untuk macam melindungi ekosistem. Macam mana? Yang doktor kata tadi macam kita melindungi kapasiti ekosistem dan Contohnya? Contohnya apa nak lindungi ni? Spesifik sikit apa nak lindungi ni? melindungi kualiti alam sekitar. Yalah, apa itu? Apa yang nak lindungi ni? Spesifik sikit, jangan general sangat. Contoh dia Susahnya nak keluar. Okey, cari lagi seorang gentleman. Ahmad Fitri bin Muhammad. Ahmad Fitri mana? Saya doktor. Yes, apa yang nak sambung daripada Syahrini ke daripada orang lain? Apa nak sambung? Saya ada idea macam remanage the natural resource doktor. Contohnya macam mana nak buat? Okay, contohnya kita tak boleh nak menghentikan teknologi, kita tak boleh nak hentikan pembangunan. Jadi kita hanya boleh uruskan masalah-masalah dalam pembangunan. Yes, macam mana urus ni? Apa nak urus? Macam mana urus? Jadi kita kena seimbangkan pembangunan fizikal tu dengan menguruskan sumber alam sekali. Jadinya dia dalam pembangunan kita mengambil kira juga aspek-aspek dalam sumber asli juga, dalam alam persekitaran juga. General sangat lah, tak tahu saya nak buat apa lah. You faham ke you nak buat apa besok? Dengan apa you cakap sekarang? Tak tahu nak buat apa kan? Tak nampak apa yang nak buat. Boleh ke cakap satu yang boleh buat apa terus? General sangat ni, general lagi. Spesifik lagi. Apa nak buat? Action sikit. Apa action nak buat? Doktor, saya. Iskandar lagi. Rosman. Iskandar Rosman. Mana? Kita buat prinsip zero waste. Macam mana nak buat zero waste? Makan sampah. Maksudnya kalau zero waste macam doktor cakap tadi kan, pembaziran makanan kan, kita boleh buat satu macam kita uruskan pembaziran tu jadi sumber yang baru. Contoh macam makanan-makanan yang tak habis tu Jadi sumber kita mungkin boleh bagi-bagi ataupun kita proses balik makanan tu jadi benda lain. Contoh jadi macam baja ke atau macam tu. Sama juga macam untuk pembangunan. Waste daripada development tu kita boleh guna untuk buat benda lain. Okay, boleh. Tapi you punya cadangan ni macam biasa dengar punya lah. Tak ada something yang new one lah. Okay, Mira Azam. Mana? Mira. Tak ada. Kata mana ni? Ya. Ya, bukan masak. Okay, tak apa. Apa idea daripada apa kita belajar hari ni? Janganlah copy orang punya idea. Tadi punya tu kebanyakan ni pernah dengar punya. Keluar baru tak pernah dengar. Sekejap, tak dapat idea lagi lah. Okay, Aisyah Salim. Bagaimana? Terus hilang lah. Aisyah Salim. Left the meeting terus. Makin nama dia left the meeting. Teruknya. Muhammad Aiman.
Muhammad Aiman tak ada? Oi, banyak orang sudah left the meeting Nora Shiking Abbas pun left the meeting. Oi, lama sudah keluar nak pergi masak dah. Muhammad Aiman, yes. Apa cadangan you? Nak type pun boleh, nak cakap pun boleh. Wah, ramai sudah left the meeting lajunya. Sudah jadi 60 orang nanti 70 kan, sudah jadi 60. Sesi tanya soalan, cabut semua. Yes, saya. Apa jawapannya? Muhammad Aiman. Okay, orang lain dulu. No Cahayati. What's your opinion? Macam ni, susah lah. Macam mana nak jawab exam tanpa copy orang punya idea? Susah lah. No idea lah. Ini masalah ni. You ni biasa study for exam lah. Tahu menghafal tapi tak tahu memikir lah. Ni susah ni. Macam mana nak jadi mahasiswa ni? Kan? Kita tahu menghafal tapi tak tahu memikir. Okey, tadi kita cakap banyak kan? Okey, contohnya ekosistem. Kita tadi cakap apa? Food chain. Daripada food chain, apa prinsipal yang boleh hasilkan? Food chain saja. Kitaran makanan. Apa pembelajaran yang baru dapat nimu ni daripada kitaran makanan? Macam mana tapi cinta alam? Kalau melalui food chain saja, kitaran makanan saja. Satu, kita kena banyak ke pertanian kan? Sebab dia primary consumer kan? Primary consumer, berarti producer kan? So, producer banyak, makanan banyak. Nanti dia pun menghasilkan banyak oksigen kan? Sebab green kan? So, pertanian kena banyak lah. So, prinsip perancangan, kita tak boleh memajukan kawasan pertanian. That's why kita kena reduce the green field development kan? Kita biasa cakap apa? Reduce the green field development. Mengapa nak kurangkan green field development? Sebab apa? Kita jangan majukan tanah hijau. Kita patutnya majukan tanah apa? That's why increase, macam cakap apa? Brown field development. Betul? Kita pembangunan semula. Brown field development maksudnya redevelopment lah kan? Kita redevelopment because we want to preserve more green. Ayo, keseimbangan alam sekitar lah, ekonomi itu sama lah. Banyak orang sudah cakap lah. Kan? Contoh macam ni kan? Sebab kita nak preserve more producer. That's why kita kena brownfield development. Kita call for redevelopment. Kita jangan ambil tanah ladang, tanah pertanian, dimajukan. Itu tak boleh lah patutnya. Kan? Macam Singapura lah kan. 40% pulau dia dipelihara jadi hutan. Hutan tinggi ke, hutan wetland ke, disimpang. So yang remaining 60% ni dia maju balik. That's why dia tak ada new development. Dia hanya ada redevelopment. Pembangunan semula. Kan? Dia tambah lagi buka tanah baru untuk pembangunan. No more new land for development. Dia call for redevelopment. Patutnya Malaysia berkena ke arah macam tu. Barulah kita betul-betul cakap cinta alam. Kita nak preserve the forest. Kita for redevelopment. Tak boleh call towards new development. Itu ni prinsip patutnya belajar daripada kitaran makanan tadi kan. Betul? So, okay. Nanti fikir lagi. Itu ni, kena biasakan berfikir. Kan? Lepas kelas, fikir-fikir, bincang-bincang dengan adik ke, kakak ke, abang ke, ibu bapa ke, tato nenek ke, cucu cici ada, kan, kawan-kawan ke. You kena fikirkan idea. You kena jadi perancang masa depan. You tak boleh ambil idea orang lain saja. Barulah you buat exam boleh menghasilkan jawapan sendiri. Kita tanya copy paste saja kan. Memang ada orang pernah sebut, tapi at least you faham. You boleh justify you punya idea. Kait dengan apa you belajar itu, iaitu ekosistem kan. Food chain kan, carbon cycle, hydrological cycle kan. Contoh daripada hydrological cycle tadi kan, kita tahu acid rain tadi kan. So apa you nak buat prinsipal baru? Prinsipal baru ni apa contohnya? Hydrological cycle. Kita nak kurangkan acid rain. That's why kita kena kurangkan pencemaran udara. Bukan setakat boleh kurangkan heat island, kita boleh menghasilkan air yang bersih kan. Kita preserve the good quality rainwater kan. So macam mana dah reduce carbon dioxide? Pandang kita kena banyak kawasan hijau. And then semua bumbung kita patutnya ada rainwater harvesting. Kita simpan air hujan. Air hujan disimpan, tak takutlah. Orang cakap Syabas pendi air ke, tanah bagi kita air ke, kita pun tak payah takut sebab kita ada air hujan sendiri. That's why kita kena preserve the good quality for our urban area kan. Sebab tadi, I pun semalam kan, masa kami studio Pak Ek kan, I bincang dalam studio kan, kita kena rainwater harvesting. Ikut Dato' Mizan, sekarang ni Kementerian Alam Sekitar dan Sumber Air, apa benda tu kan, dia punya SUK, Setiausaha Kerajaan Kementerian kan, KSU, Kementerian, Setiausaha Kementerian.
Kan, dia merupakan lecturer saya dulu lah kan. Dulu profesor, sekarang dia bukan profesor lah, sekarang dia doktor saja kan. IR doktor, Candi Hujan. Dia pun menggalakkan rainwater harvesting. Sebab apa? Kita setiap hari bergantung kepada embangan berair memang masalah. Sekarang ni pun banyak pencemarahan kan, orang buang sampah di merata ada tempat kan. So air kita sentiasa disemar tau. Nanti musim kemarau tak cukup air juga. Ada pipe bocor lagi sebagainya. So kita patutnya ke arah rainwater harvesting. Taklah risau pipe bocor, tak risau air tercemar, tak risau kemarau kan. Sebab kita ada alternatif kan, kita ada backup kita kan. Kita simpan air hujan, backup kita. Itu penting kan. Lagipun sekarang ni memang banyak pemajuan, sebenarnya dia kena buat rainwater harvesting kan. Tapi masalah ni orang cakap apa? Lepas dia masuk rumah, dia buat renovation. Lepas renovation, dia buangkan tangki itu kan. Sebab apa? Dia perlu besarkan rumah. So orang yang simpan tangki itu, dia buang lah. Besarkan jadi bilik dia ke, jadi dapur ke apalah kan. That's why rumah baru ada rainwater harvesting. Lepas renovation, dia tak ada lagi. Itu dia masalah. Manusia tak perlu appreciate tau, the importance of rainwater harvesting kan. So mereka pentingkan apa? Dia nak besarkan rumah, dia buang tangki. Patutnya boleh simpan tangki lagi di atas kan. Tapi dia tak mau, dia buang saja. Dia tak nak sambung balik kan sistem rainwater itu. So itu masalah, manusia tak boleh appreciate tau, kepentingan rainwater harvesting. That's why patutnya kita kena educate the public kan, public education kan, bagi orang tahu rainwater harvesting ni penting. Jangan buangkan tong tangki rainwater itu. Kalau projek dia ada lah rainwater kan, harvesting kan, kena simpan kan, sebagainya kan. Okay, masing-masing berfikir. Setiap hari kelas habis, you paling fikir. Jangan copy idea orang lain, you kena pandai menghasilkan ilmu baru, idea baru. Barulah Malaysia boleh bertambah maju kan. Contoh macam orang Amerika kan, dia boleh menghasilkan smartphone kan. Lepas tu kita punya orang Asia ni ikut idea dia saja kan. Nokia ikut idea dia, Samsung ikut idea dia, China punya pun ikut idea dia kan. Tapi mengapa kita tak boleh keluarkan idea baru? Itu ni masalah orang Asia ni kan. Dia tak boleh keluarkan idea baru. Dia suka copy American punya idea. Orang Amerika dia sentiasa keluarkan idea yang baru. That's why ketika sekolah, kalau UK ke US, mereka menggalakkan dia berfikir tau, menghasilkan idea baru walaupun budak sekolah rendah. Kita punya sekolah menggalakkan kita hafal. Pandai hafal ni, student pandai masuk kelas 1. Tak pandai hafal punya kelas akhir, bodoh punya orang. Sebenarnya dia bodoh untuk hafal je, dia pandai fikir. So kita patutnya menggalakkan you fikir, bukan dia menggalakkan you menghafal. You bukan jadi photocopy machine kan. You patut jadi apa? Thinker, jadi pemikir. Boleh? Boleh ke? Hello? Anything to hear? Okay, boleh doktor. Boleh doktor. You jangan tukar otak you jadi hadis tau. You bukan hadis. You bukan memorizing. You kena memikir. Okay, boleh? Memikir. So, minggu depan, Boleh doktor. kita teruskan kita berfikir. Menghasilkan prinsip alam sekitar baru. Kan? Macam orang MASMA buat, CPS buat. Kita mesti hadirkan baru benda. Mana perancang bandar ni, kita tak menghasilkan idea baru lah. Tengok garis pantuan kita. Mana ada idea baru keluar? Macam GPS tau, dulu punya sistem pembaritan ialah konkrit ni. Dia berubah 100%, 180% dia ubah kan. Jadi yang bentuk tanah punya kan, hijau punya kan. Garis pantauan kita 20 tahun, apa yang ubah? No significant change. Hanya 10 kaki jadi 20 kaki. Itu je, kita perubahan figure sikit saja. Kita tak ada satu perubahan yang ketara tau. Nampaknya kita berubah dari satu prinsip lama jadi prinsip baru. Dia tak ada. Tak macam orang engineer kan, dia terus berubah. Daripada konkrit jadi green. Daripada tak cinta alam jadi cinta alam. Kita beri garis pantuan, tengok apa beza? Ubah figure sikit je. Principally tak ubah. Principle dia tak berubah tau. Kita tak berani mengubah. 20 tahun lepas buat zoning. Hari ni masih zoning lagi. Berubah ke? Tak berubah. Dulu cakap buffer zone. Sekarang masih buffer zone. Tak ada cara yang lebih baik lagi untuk selesai masalah. Masih buffer zone. Masih garis pantuan apa? Kawasan hijau 10%. Sama lagi. Kita tak berani memikir, tak berani menghasilkan idea baru, tak berani mengubah filosofi kita kan. That's why masalah berubah, idea tak berubah, that's why tak boleh selesai masalah. Kita kena berani macam CPS lah. Berubah habis. Baru punya tak boleh bom sundereng. Kita kena buat masma. Macam itulah kelam dan sebagainya. Kita ada dramatically change of idea, of practical. Baru betul. That's why Tumblr kena ke arah macam tu. Berani keluar idea. Macam arkitek berani keluar idea. Macam engineer berani keluar idea. Perancang bandar ni memang takut keluar idea baru. Ini masalah. Penakut ni. Dia konservatif. Setiap hari ikut benda lama je. Sampai hari ni masih cakap apa? Garden City. 50 tahun punya konsep. Masih cakap lagi. Tak berani keluar idea baru ni. Kan? Okay, tahu cakap lagi nanti kelas ni tinggal 10 orang je. Okay, semakin kurang lah kan. Tambah balik pula seorang.
Okay, so itu saja. Berfikir hari ni punya benda nanti I share lah. I sudah recording, nanti kita pada share video ni, you tengah balik berfikir-fikir. Penting nak berfikir. So exam kali ni jangan tiru lagi ya. You tahu tiru orang berprinsip ke, tiru orang nota ke, I cakap you mungkin cuba lagi semester depan. Ataupun tak apa, lulus pun 50 markah 55 teruknya. You kena berfikir. Jangan tiru kan. Okay, tiru ni tak ada guna lah, tak payah masuk universiti lah. You depan YouTube saja sudah boleh tiru banyak idea lah, tak payah masuk universiti. Okay, so amakalkan you berfikir jadi maha siswa, bukan mikro siswa kan. Mikro kan maha. Okay, itu saja. Thank you so much. Okay, baik. Ada question boleh tanya dekat WhatsApp. Nanti berfikir lagi ya. Thank you so much. See you next week. Okay, thank you doktor. Next week sama Doktor. Okay. Thank you, doktor. Thank you, doktor. Thank you doktor. Thank you Okay, doktor. kita berfikir jangan malas berfikir tau. Baik, doktor. Nanti Bye, berbincang doktor. dalam kena bincang benda tak berguna, bincang benda berguna. Okay, see you. Tutup Okay, thank you, bye.